Saya nama Salim Iskandar. Panas betul tadi ya. Itulah. Syok betul. Saya just nak bagi tahulah ya. Saya Salim Iskandar ya. Saya sangat menghormati Ustaz Sofian dan Ustaz Zamri Vinod ya. Kedua-dua mereka adalah mereka berdua adalah pejuang agama ya. Suara tak ada? Salam hadir. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terbaiklah sikit masuk live tadi. Alhamdulillah. Terima kasih. Waalaikumsalam. Fauzia Ibrahim. Ada dah. Okey, suara okey. Ada. Baik. Alhamdulillah. Syukur ya Allah. Saya rasa cukup bangga ni hari. Saya rasa. Waalaikumsalam. Azian. Bro Pai. Terima kasih. Waalaikumsalam. Kopi O. Waalaikumsalam Uncle Lee. Saya rasa cukup bangga dapat bersama dengan dua orang ustaz yang terbaik lah. Ustaz Sofian, apa nama dia, dengan Ustaz Zamri ya. Terbaik. 7.5 tu tak tahu, 7.30 aku pun tak tahu apa maksud dia. MKH Budus punya PKR. PKR memang dia memang penyakit lah, sakit dia ni. Tak boleh buat apa lah. Saya nak invite Rafiq. Saya nak invite Rafiq kejap ya. Jom. Okey. Kita tunggu Rafiq masuk. Both of them are very good. Banyak naik tadi, jawab asyik nak. See ya. Sekarang cerita dia simple aja. Ya, Waalaikumsalam. Siapa tu? Queen. Queen sayang. Terima kasih. Alright. Cerita dia simple je. Waalaikumsalam. Muhammad Zanis. Yang nak isi tadi banyak pusing-pusing. Dia cerita dia simple aja. Kita tak kacau agama orang lain. Kenapa kamu nak menghina agama kita? Kenapa kamu nak menghina agama kita? Why? Kenapa nak kacau? Kenapa? Why? Untuk apa? Itu yang saya bagi tahu Ustaz. Kan? Kita tak pernah kacau agama orang pun kan? Dia kata betul. Kenapa? Waalaikumsalam Shah Channel. Tak perlulah kacau agama kita. Kan? Ini ni pergi kata Shiva Lingam dalam Kaabah lah. Apa ni? Kita pernah cakap agak apa-apa semua. Tapi Ustaz Zamri punya point. Ustaz Zamri, malam ni aku jadi fan besar kau lah. Itu lah cerita lah kan. Itu lah cerita dia. Memang terbaik lah. Assalamualaikum Rafiq. Welcome sir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salim, boleh dengar ke Salim? Dengar, clear. Cantik. Thank you jemputan. Ya Salim, silakan teruskan Salim, teruskan. Jadi tadi saya bagi tahulah, saya masuk dekat apa nama dia, Waalaikumsalam, Kongkang ya. Ustaz Zamri ada point aja. Ustaz Zamri ni tadi yang naik atas ni, geng-geng yang aku tak nak sebut nama nanti 3R lah kan. Dia orang masuk, dia orang pusing. Dia bagi tahu simple aja. Kenapa kau nak, bila kau dah usik agama kita, maka Waalaikumsalam John, kita menjadi tanggungjawab kita untuk explain. Jadi dia explain lah. Jadi bila dia explain, kenapa korang nak marah? Kenapa korang nak marah? Dia explain kan. Dia bagi point. Yang korang ni pusing sana, pusing sini. Dia tu pasti ada orang tua-tua pesan. Kalau jumpa mereka dengan ulak ni, kita katuk mereka dulu. Ulak yang pusing tak boleh lah macam ni bos. Waalaikumsalam. Su Sahar, Waalaikumsalam. Jadi kita ni sampai bila kita nak jadi macam ni? Ustaz Zamri memang terbaik. Tuan-tuan dan perempuan, kita follow lah Ustaz Zamri, Ustaz Sofian. Mereka berdua ni adalah pejuang agama Islam dan mereka tak kacau agama orang pun. Mereka bagi jawapan. Dan tiba-tiba pula ahli parlimen macam Raya tu apa semua, pergi pula dekat parlimen nak bikin kecoh. Ni apa cerita ni? Waalaikumsalam Azharu. Dia lawan seorang-seorang tadi kan. Mereka memang kaki pusing. Ego kuat, tak boleh lah macam ni. Tak boleh. Kalau nak ikutkan cerita, tadi saya bagi tahu Ustaz Zamri dengan Ustaz Vinod. Kita tengok apa yang berlaku dekat India, hati panas tau. Bila tengok umat Islam diperlakukan begitu dekat India. Ini perkara betul. Ini bukan cerita tu. Tapi kita tak bawa benda tu kat Malaysia. Dan kita buat benda tu pada orang yang Hindu ni semua. Tak ada. Kita respect. Sebab ini negara kita, Malaysia. Kita respect each other. Kita respect agama dia. Maka dia pun kena respect agama kita. Kenapa korang tak boleh terima hakikat? Kenapa korang nak cakap benda-benda macam tu? Why? Bila kita jawab, kau marah. Tak betul ni. Tak betul.
Tengah recovering Marwan, tengah recovering. Waalaikumsalam. Ustaz Zamri dirungi di luar sana. Hope tak ada apa-apa yang berlaku. Kita tak perlu takut lah. Tak perlu takut. Tak perlu takut. Ni hidup dalam takut nanti itu semua nak macam-macam. Nak semua tak payah, tak payah. Tak usah tunjuk segangster lah. Tak payah lah, tak payah lah. Tak payah. Tak payah. Menteri Raya tu. Aku nak cabar kau RSN Raya. Can you please go out from the parliament? And Vinod dah cakap dah. Ustaz Zamri Vinod dah bagi tahu dah. Dia cakap dia tunggu kau bila nak datang nak berdebat dengan dia. Kalau kau beranilah, Kalau kau beranilah. Kalau kau beranilah kan. Kalau kau tak berani, kita tahulah kau memang kaki sembang je lebih kau ni kan. 3 line, Okey, dah cukup aku nak cakap itu je. Rafiq, kita nak cerita apa malam ni Rafiq? Itulah. Saya sedih lah Rafiq. Agama kita diperkotak-kotak kan. Ya, teruskan tak apa. Buka mic tu. Sorry. Assalamualaikum. Terima kasih. Apa khabar semua? Kita dah pun mengharungi separuh 15 hari Ramadan dah ni. Kan? 15-16 hari dah Ramadan. Yap. Kalau kita faham betul-betul apa yang terletak dalam perlembagaan negara kita, Salim dan rakan-rakan, dan kita akan nampak di manakah kekuatan orang Melayu dan di manakah kekuatan agama Islam dalam negara ini. Dan kalau kita faham perlembagaan itu betul-betul, dan kita akan faham bahawa sebagai bangsa di negara ini yang majoritinya Melayu dan majoritinya beragama Islam, kita pun ada tanggungjawab untuk memastikan hak bangsa lain dan juga agama lain terjaga. Kita kena faham konsep perlembagaan itu betul-betul. Perlembagaan dia, seperti mana saya kata selalu, dia meletakkan Melayu dan Islam itu ada ketertinggian sedikit berbanding dengan agama dan bangsa-bangsa lain. Dan saya rasa selama ini pun, daripada sejak merdeka, bangsa-bangsa dan agama lain di Malaysia ini pun memahami bahawa adanya perbezaan tersebut. Sebab itu sebelum ini memang ada saling hormat menghormati. Cuma bila dicampur dengan permainan politik ni, dan apabila kali ini kita nampaklah beberapa parti politik yang mungkin acuannya tidak mempunyai kemelayuan dan ataupun keislaman tersebut, maka akan nampaklah isu-isu sebegini. Saya nampaklah ada beberapa komen dekat bawah tu, takut pasal Ustaz Vinod lah ini isu dan sebagainya. Tak perlu takut lah, Malaysia ni ada undang-undang, Malaysia ni negara hukum. Saya rasa pihak polis pun steady juga dalam isu ini. So tak perlulah nak naikkan isu-isu sentimen-sentimen sebegini. Overall Saliman, overall kalau kita pergi mana-mana pun, saya rasa harmoni je. Kebanyakan masanya harmoni, tak ada masalah pun. Kebanyakan masanya pun no issue among kita dengan jiran-jiran, dengan co-workers kita, dengan masyarakat sekeliling kita, anak-anak kita pergi sekolah dan sebagainya. Tak ada masalah. Yang ada masalahnya ni serpihan-serpihan yang cubalah untuk menimbulkan huru-hara dan juga cuba menimbulkan kekacauan atau kekecohan. Of course, kadang-kadang untuk political mileage. Kejap Rafiq. Sila. Wongga, respect your word. All this result after this Vinod come. Wongga, engkau yang kurang hajar. Cikgu Shashi tu, korang-korang ni yang kurang hajar ni, yang pergi hina agama kita. Tak ada kalau Ustaz Vinod takkan buka mulut, Ustaz Zamri Vinod takkan buka mulut. Sebab korang-korang hajar, somebody have to defend. Somebody have to defend. Jangan masuk-masuk sini, respect your word. Lorang ular kalau jumpa sama lorang, ular pun boleh mati. Lorang punya pusing. Teruskan Rafiq. Terima kasih. So saya rasa kadang-kadang orang-orang yang buat komen dan sebagainya sebegini, dia kena a bit more careful lah dengan cara selection words kita, dengan cara kita bercakap dan sebagainya. Saya rasa kalaulah our forefathers, nenek moyang kita dulu sampai sekarang boleh hidup dengan harmoni, dan saya selalu bercakap, Salim, kalau kita faham perlembagaan itu betul-betul dan kita faham social contract itu betul-betul dan kita faham bahawa sebaik saja detik 12.01 awal pagi 31 Ogos 1997 with the stroke of a pen with 1 minute selepas pukul jam 12.30 malam itu menjadi 12.01 pagi, automatically lebih kurang 1 juta bangsa-bangsa lain daripada bangsa-bangsa di tanah ini telah memperolehi kemerdekaan dan juga mendapat kewarganegaraan. So itulah sebenarnya give and take yang diamalkan oleh pelbagai bangsa di negara ini sejak 1997. Ia
it has always not been comfortable. Memang ada masalah sini dan sana, dan kita pun faham, Salim, 1969 antaranya dia escalate kepada satu riot yang berlaku di sini dan of course spread a few other places serata negara, tapi dapat dikawal, Alhamdulillah. Dan akhirnya membawa kepada kelakarnya, membawa, kalau kita baca sejarah, membawa kepada penubuhan Barisan Nasional, Salim. Kan, after 1969 riots tu dan sebagainya. So banyaklah, kita kena belajar dari sejarah, kita kena tengok perlembagaan, kita kena tengok undang-undang, kita kena tengok penguatkuasaan, dan akhirnya for what kita nak bergaduh ni, untuk apa sebenarnya kita nak bergaduh ni, apa yang kita dapat? Sebab kita semua nak cari cara untuk survive di negara ini, kita semua cari jalan untuk make sure anak-anak kita dapat pembelajaran di negara ini, kita semua nak make sure supaya anak-anak kita pun mendapat satu future generation yang baik di negara ini. So Salim, aku rasa setakat itulah aku nak bercakap pasal isu ni. Sebab kadang-kadang kan politicians, they take it a bit too much lah, kan, a bit too much. So yang itu yang kita kena berhati-hati. Overall aku rasa tak ada masalah, Salim. View aku sama, as long as you understand perkara 3 Perlembagaan Persekutuan, as long as you understand perkara 11 dan perkara 11 dalam kurungan 4 Perlembagaan Persekutuan, as long as you understand perkara 153 Perlembagaan Persekutuan, I think you're safe, insyaAllah, Salim. Ya, ya. Ocong, kau banyak sangat kau bagi mute ni. Kau nak mute, kau tengok, jangan mute kan semua orang, Ocong. Sabar, kau laju, kau tahu. Sabar, Ocong, sabar. Siapa yang kau hajar ni yang main racism? Kita bukan rasis. Aku nak komen sikit lah. Saudara Komaran ni kata ini semua salah DAP. Aku tak blame DAP, aku tak blame mana-mana parti. Aku sebenarnya blame diri kita sendiri. Sebab kadang-kadang kita sendiri ni terlalu emotional untuk react kepada suatu perkara tanpa memahami latar belakang perkara tersebut. Contoh, very simple tentang isu Zamri bin Nur ni. Kalau dia berdebat dengan fakta, orang yang patut berlawan dengan dia pun patut berdebat dengan fakta lah. Simple as that, kan? And isu, sorry Salim, isu KK Mat ni, okay, diorang tak mengaku salah setelah mereka dituduh semalam, then let the court process go through lah. Berapa kita nak needle semua isu ni? Kita kena move forward. Banyak lagi isu-isu penting kat negara kita ni yang perlu diselesaikan. Saya tak menyatakan bahawa isu KK Mat dan kalimah Allah tu tak penting. No, ia penting. Mana-mana orang Islam memang akan terasa benda tu, kan? So tak perlulah kita kata benda tu tak penting. No, benda tu memang penting, tapi sekarang ini benda tu dia dah dihadapkan ke mahkamah. Biarlah KK Mat dan pengarah KK Mat tu menghadapinya di mahkamah. Tapi kita sebagai rakyat Malaysia, kita tak bolehlah nak kata ini semua salah satu parti, ini semua salah parti lain, ini semua salah mana-mana individu. No, kadang-kadang knowledge kita tu dan pemahaman kita kepada satu isu dan pemahaman fakta dan sejarah kepada satu isu tu mainkan peranan yang penting. Sebab tu kadang-kadang kalau kita komen tanpa memfikirkan jauh, dan ini nampaknya banyak daripada geng-geng yang kena bayar 30 sen ni, dia collect 30 sen every day, kan? So please lah, go and read. Don't simply throw statements along and try to make profit out of it lah. Salim. Dia macam ni lah tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak bagi tahu, saya ulang lagi sekali ya. Yang dapat 30 sen punya ni apa semua ni adalah, saya dah cakap tadi Rafiq, petang tadi masa saya buat live tadi, saya bagi tahu Jcom baru dapat peruntukan 600 juta semalam. Saya dan sekiranya mereka bayar untuk orang-orang macam ni orang-orang yang datang dan buat provokasi apa semua, maka saya nak minta satu, saya minta kepada Allah, saya tak minta kepada sesiapa pun. Bila kau makan duit haram ni, semoga keturunan kau semua kena kanser. Itu je aku minta. Tak banyak. Itu je aku minta. Sebab apa, korang ni lah makhluk perosak yang merosakkan semua ni. Dan saya nak bagi tahu kepada kaum-kaum Hindu apa semua, selama ni kita orang Islam tak pernah kacau pun. Kadang-kadang kita cakap, terus terang minta maaf cakap Rafiq apa semua, kadang-kadang kita pergi tengok Tokong tu lebih ramai daripada orang penduduk 7% Indian, orang India, orang Hindu ni 7%, tetapi Tokong tu lebih banyak daripada, kuil tu lebih banyak daripada masjid apa semua. Itu dia. Tapi kita tak pernah cakap apa, kita diam je, tak apa. Kalau ada kat tengah-tengah jalan, kat pokok mana-mana korang buat, kita nak pecahkan jalan tu pun tak boleh, jadi riot, jadi apa. Ini ingat sivil Tokong tu apa jadi, kuil tu apa jadi. Jadi benda-benda ni semua kita selama ni kita sabar, diam je, kita tak cakap apa pun, kan.
Tapi bila kau bagi tahu Siva Lingam duduk dalam ni, lepas tu korang pula duk gelak-gelak, duk share sana share sini, duk like, duk angkat Cikgu Shashi apa semua, takkan kita nak duk diam. Jadi datanglah Ustaz Vinod Zamri, Ustaz Zamri Vinod tu, dia bagi explain apa dia tu Siva Lingam. Takkan kau marah pula bila dia cakap fakta. Tadi saya tengok live Ustaz Sofian tu, dengan apa nama dia, Ustaz Zamri tadi tu, korang tak boleh jawab. Korang tak boleh tanya dia soalan. Korang, Absal lepas you datang aja jadi problem. Cerita dia, korang blame benda yang sama macam korang blame Zakir Naik. Itu Zakir Naik dekat, lu main dekat India tau. Ini Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu bersama Sabah dengan Sarawak. Okay? Engkau tak boleh main game macam tu. Salim. Ya. Salim. Sorry, aku kena stop kau sikit ni. Ni kita komen ni, moderator, Izan 4078 ni, dia belum kenal bangsa Melayu macam mana. Ni apa maksud kau ni, Izan? Lain kali bila buat komen, Izan, jangan cakap over lah, Izan. Bangsa Melayu memang bangsa yang baik. Bangsa Melayu memang bangsa yang menghormati kaum-kaum lain. Kau janganlah nak portraykan bangsa Melayu ni macam terlalu hebat sampai rasa macam orang tak boleh nak kritik dan kita akan ambil tindakan yang melampau. Izan, kau punya statement ni kena berhati-hati, Izan. Orang Melayu ni dikenali sebagai orang yang pemalu tapi peramah dan pada masa yang sama berani, tegas dan akan mengikuti Islam. Islam tak mengajar kita untuk buat statement-statement yang boleh menimbulkan huru-hara, Izam. Aku nasihatkan kau lah, Izam, kalau boleh janganlah buat statement-statement macam ni lah. At this point of time, biar kita lebih matang. Betul. Kita diajar untuk lebih matang. Dan Salim. Ya, saya nak cakap ni pun tadi, saya nak bagi tahu yang kita tak pernah kacau agama korang. Kita tak pernah kacau agama korang. Janganlah kacau agama kita. Jagalah agama kau, kita jaga agama kita. Kita bukan nak cari riot ke apa. Tak, saya tahu ada setengah-setengah pihak ni Rafiq pada pandangan saya, dia dah nampak dah yang kerajaan ni mungkin tak boleh kekal. Jadi untuk nak kekal berkuasa, buatlah riot, racial riot. Sebab saya tengok ketua polis siapa tu yang Suhaili tadi, dia punya statement bagus. Dia bagi tahu, Kucai, Waalaikumsalam. Dia bagi tahu yang isu-isu kalimah Allah ni apa semua ni, jangan kita buatkan JSJ. Apa kau panggil Suhaili kan? Dia cakap benda betul tadi. Kita tak maulah kalimah-kalimah Allah ni biar isu semua ni dipanaskan lagi apa semua. Tak. Saya nak bagi tahu, kita bukan nak panaskan, kita cuma nak pertahankan kalimah Allah. Apa kita buat? Kita tak suruh pergi buat benda-benda pelik-pelik, tak ada. Kita cuma bagi tahu, kita boykot KK Mat je. Kita boykot. Duit kita, suka hati kita lah nak beli mana, betul. Duit kita kita boleh spend dekat mana kita nak jadi. Kita decide, kita tak nak beli dengan KK Mat sebab apa? Dia tak hormat kalimah Allah tu. Okay, fine, tak ada masalah. Tak ada salah. Salah ke Rafiq? Kalau duit aku tak nak spend dekat KK Mat. Aku panggil kawan-kawan semua, jangan. Kita boykot KK Mat. Apa masalahnya duit kita? What's the problem? Itu satu. Okay? Tolak tepi. Kita tak pernah suruh buat riot ke apa semua, tak ada. Kita tak ada suruh buat benda-benda pelik-pelik semua, tak ada. Kita just tengok KK Mat tu buka, tak ada orang dan dia mereput dan dia bankrupt. Itu je kita nak. Tapi Bang Salim, saya masih pergi KK Mat. Kau pergi KK Mat, kau memang, maknanya kau tak sayangkan kalimah Allah. Kau memang lahanat lah cerita dia. Simple aja. Simple aja bagi aku. Itu je aku boleh buat. Apa nak cakap apa lagi? Lakum dinukum waliyadin. Kau dengan agama kau, aku dengan agama aku. Dan sekarang ni saya nak tanya soalan. Sedang viral video tentang Siva Lingam tu. Jadi, lepas tu Cikgu Shashi pula pergi tambah, taruh cili apa semua. Saya tak tahu Cikgu Shashi dah kena tangkap ke belum. Jadi, bila jadi macam tu, maka Ustaz Zamri Vinod yang tahu tentang keadaan ni, dia telah memberikan fakta apa dia Siva Lingam tu. Jadi, bila dengar benda tu, apasal korang nak marah? Dia cakap benda yang betul. Tak boleh usik pula agama kau. Kau usik agama kita tak apa. Kita tak usik agama kau. Kita explain lagi bagi tahu bahawasanya benda tak betul. Janganlah macam tu. Nobody is asking for riot ke apa, tak ada. Ustaz Zamri tak bersalah. Apa Ustaz Zamri cakap tu betul. Hai Gigi.
Ah. Apa yang Cikgu Chandra tu buat tu salah, betul. Cikgu Chandra tu dah patut kena tangkap. Dah patut bagi masuk dalam dah. Kita patut stop barang ni, cukup. Kita tak adalah, kita ni, rakyat Malaysia ni, kita hormat semua bangsa tau. We respect each other. We respect all other religion apa semua, tak ada masalah. Ya? Tak ada kita nak suruh pergi, tak ada. Tapi janganlah kau hina lebih-lebih sangat. Korang kena faham ya, orang Melayu sekarang ni, kita berada dalam satu negara di mana kerajaan kita terpaling gagal. Dah gagal dengan harga barang yang naik. Barang susah nak dapat. Ya, kita punya keadaan hari ni ya, dengan kepanasan yang sedang berlaku ni, bila kita pergi, kita sekarang ni mampu, kita tengok barang kebanyakannya kita mampu tengok je. Nak mampu beli tak ada. Jadi dalam keadaan yang kegusaran ni, dengan kegagalan kerajaan yang tengah ada hari ni tuan-tuan dan puan-puan, ya, maka apa yang berlaku hari ni? Jadi bila ada orang spark sikit, kita cepat panas hati. Itu pun kita tak kacau siapa pun. Kita tak kacau siapa pun. Tiba-tiba keluar, stokin. Ada kalimat Allah. Kau nak test ke? Kau nak test ke apa ni? Jadi, kita react, apa dia kita buat? Kita minta, Waalaikumsalam, Mr. Warahmatullahi. Kita minta boycott KK Mat. Itu je. Itu pun bukan semua Melayu boleh buat. Tadi saya pergi pun ada juga terlepas 1-2 Melayu masuk dalam tu. Maknanya apa? Kau tak prihatin ke? Kau tak heran ke? Kau tak peduli ke agama kau kena hina apa? Allah dihina. Allah dihina, diletak di kaki. Lepas tu tiba-tiba keluar pula cerita ni. Ni dah keluar cerita ni, sepatutnya orang-orang Hindu apa semua patutnya dia marah. Cikgu Chandra, dia Cikgu Shashi ke Cikgu Chandra tu marah dia. Lepas tu marah dengan orang yang buat video pasal Sivalingam ni. Kenapa kau kurang hajar hina Islam macam tu? Saya percaya agama Hindu pun tidak diajar untuk menghina agama lain. Ya, Stephen Go official, betul. Kami dengan agama kami, kamu dengan agama kamu, betul. Patut korang buat macam tu. Tidak tak nak pertahankan. Zamri, start you datang semua jadi kecoh lah. Ini semua jadi ini. Amboi. Lu boleh cakap macam-macam. Bila ada orang pertahankan, bagi fakta tu, engkau tak boleh terima. Engkau kata dia pengacau. Dah samakan dengan macam, siapa? Zakir Naik. Chandra tunggu kena lempang. Tak payah cakap macam tu. Nak buat tak payah cakap. Belacan busuk. Aku ada satu soalan ni kat sini, Salim. One of your comments dalam TikTok ni adalah Lan Persi. Tuan Rafiq, salah ke di Malaysia kalau kita boykot sesuatu jenama? Tak ada sebarang peraturan, tak ada sebarang aturan undang-undang, tak ada sebarang perkara dalam Perlembagaan Persekutuan yang menyatakan kita tidak boleh boykot mana-mana produk. Jelas. Kerana tidak ada paksaan dalam undang-undang bahawa kita tidak boleh buat boykot. Perkara 13 Perlembagaan Persekutuan, hak kepada harta. Hak kepada harta bermaksud kita mempunyai hak untuk mendapatkan harta dan pada masa yang sama kita mempunyai hak untuk spend duit kita seadanya menurut kemahuan dan permintaan kita sendiri. So tidak boleh ada paksaan. You cannot boycott this place, you kena support this place. Tak ada. So in the same sense, Lan Persi, tak ada apa-apa undang-undang yang mencegah atau menghalang kita untuk melakukan boykot kepada mana-mana tempat atau mana-mana produk atau mana-mana kedai dan sebagainya atau mana-mana perniagaan. Tu jawapan pendek aku lah. Lekat cepat sekarang. Okey, senang jawapan pendek tu senang je. Jadi maknanya sekarang kita nak boykot duit kita macam itu yang apa Khinzir Hutan tu cakap lah. Ini kerajaan kami suka hati kami lah. Ini kita cakap duit kami suka hati kami lah. Kami nak spend kat mana suka hati lah. Tadi ada satu porno Sami ke apa entah. Dia duk komen, dia kata, Ustaz, apa nama dia, Zamri Winok ni banyak buat resis kutuk Hindu. Kau tak payah sembang lah. Kau tunjuk bukti lah. Kalau ada bukti dah lama dia kena tangkap. Lorang tak payah sembang. Saya tahu ular kalau jumpa dengan lorang pun, ular berpening boleh mati lah. Tak serupa tadi lah. Orang duk cerita pasal benda yang fact ni. Hampa duk pusing tu ular tengok. Alamak, kalau boleh debak dia pun mati. Ini macam tak boleh. Tak ada betul. Ada betul ke? Otak ada pakai sikit. Tosak kasih pusing cerita. Kan? Jangan. Tamu ni macam. Tosak pula. Ini macam pusing ular kata. Yo, pap.
Ya, kita semua adik-beradik kawan, then walk the walk, talk the talk. Boleh macam tu kan? Itu dia. Itu je cerita dia. Mau tipu saja, mau spin saja. Yo, tak boleh. Kita mau cakap, kita kena cakap benda betul. Dia cerita dia simple aja, bos. Kita tak nak kacau you orang punya agama. Tak payah cerita pasal kita punya agama. You jaga you punya agama, you patut bersyukur tau. Ini saya mau bagi tahu sikit. Itu orang Islam dekat India. Itu sebab ada Narendra Modi, dia bikin apa? Dia kasih hina, dia kasih pukul, ada yang kena bunuh, kena rogol apa semua dekat India, orang Islam ni kena ni. Kan kita duk tengok, kita sakit hati, tapi kita boleh buat apa? Kita doa je lah. Semoga dekat sana nanti apa nama dia semua tu diorang dapat pembelaan yang sewajarnya. Tapi kita tak ada pula melepaskan kemarahan kita yang kita tengok dekat India, mai dekat Malaysia ni. Tak ada. Kita tak ada buruk sangka pun. Kita relax aja. Kita kata ini Malaysia, ini negara, semua hormat sama sendiri. Tapi kenapa perlu korang nak bawa itu barang, sentimen tu main kat sini, nak buat macam ni? Why? Untuk apa? Kalau ada tadi yang komen kata ini negara Malaysia ni negara belacan busuk. Kalau kau tak suka belacan, kau boleh ambil one way ticket, pergi dan tak kembali terus. Lagi seronok. Lagi bagus. Pergilah kalau tak suka. Ini negara ni, bila kita duduk kat sini, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, tuan-tuan dan puan-puan. Ya? Kan? Kita di mana bumi dipijak, di situ langit kita junjung. Jadi tak perlu. Aku nak cakap something boleh tak? Silakan. Something yang aku nak kita berfikir secara common sense lah, common sense. Orang kata common sense is not so common anymore. Tapi common sense lah. Kita kebanyakan daripada kita kalau duduk di bandar ni, kita akan ada jiran daripada pelbagai bangsa dan agama. Mungkin jiran kita Chinese, Hokkien, bercakap Hokkien. Mungkin jiran kita Hindu, beragama Hindu daripada berbangsa India. Mungkin jiran kita beragama Kristian tapi dia Indian Kristian ataupun Chinese Kristian. Mungkin juga kadang-kadang jiran kita foreigner ataupun bangsa-bangsa lain. Kita tak ada masalah sebenarnya kan? Kita tak ada masalah sebab contoh kan, kalau dululah, sekarang ni pun ada lagi aku nampak banyak yang di restoran-restoran kalau bulan puasa ni, ramai aku nampak sekarang iftar ni atau buka puasa ni, kaum-kaum lain pun akan datang juga dan diorang pun respect, diorang tunggu azan baru diorang makan. Okay, contoh satu. Contoh kedua, kita pun dah faham dah, every time Chinese New Year, the first day, the eve of Chinese New Year and also the second day Chinese New Year and also the 14th day of Chinese New Year confirm akan berlaku dentum. Kau. Dan kita pun boleh terima sebab diorang pun boleh terima bila kita masuk hari raya, kita akan dentumkan juga mercun. Dan bila Thaipusam kita tahu dia akan jam jalan-jalan di KL atau Penang dan kita pun terima. Dan kalau solat Jumaat, solat Jumaat pun kita tahu jalan memang akan jam dekat-dekat area masjid. So bas pun akan berhenti, taksi pun akan berhenti, kita akan tunggu 15 minit habis solat bagi orang-orang Islam keluarkan kereta dan kita akan berjalan dan hidup macam biasa. Maknanya, aku nak nyatakan bahawa rakyat biasa dia merasakan okey benda-benda macam ni. So, kalau ada provokasi, tak kisah daripada mana-mana belah pihak, kita kena lebih matang lah saling merakarakan. Itu idea aku lah. So, don't be too caught up in the situation. Sebab kita dah hidup lama dah ni sebagai saudara mara dan sebagai jiran taulan dan sebagainya. Cuma, politicians ni kita kena be careful sikit, Salim. Silakan. Sebab saya bagi tahu lagi sekali kepada our Indian brothers and Chinese brothers semua politician, dia tahu ini hari kita tengok kerajaan tahu dah diorang dah gagal. Diorang tak boleh nak atasi masalah perut rakyat, diorang tak boleh nak atasi masalah ekonomi, investor tak ada, apa yang ada semua hanyalah omongan kosong tanpa ada backup daripada apa-apa. Okey, baik. Sekarang ni apa dia buat? Untuk kekal berkuasa, dia dah belajar daripada Muhyiddin Yassin dulu. Untuk nak kekal berkuasa ni, kena buat darurat. Ketika Muhyiddin dulu ada darurat satu, senang aja. Apa dia? Pandemik. So, dia gunakan tu, dia kekalkan kuasa. So, hari ni kita nampak, dia pun ada juga pihak yang mungkin, saya tak tuduh mungkin nak kekalkan kuasa biar ada riot. Biar ada bergaduh-gaduh apa semua ni. Sebab kalau ikut according to JSJ Suhaili tadi bagi tahu, kita tak nak lagi berlaku insiden macam Taman Medan. Bila dia cakap macam tu, saya dah macam, wow, maknanya isu ni berat tau. Mereka buat kerja sangat betul. Jadi maknanya sekarang kita keep calm, kita cool down
Dan kepada orang-orang Hindu semua, tak perlu lagi nak cerita pasal ni. Dan korang patutnya orang-orang Hindu ni semua, sesiapa yang dari kalangan Hindu yang menghina Islam, korang kena maki dia, korang pergi cari dia, korang bagi tahu jangan buat benda-benda macam ni. Dan pihak berkuasa pergi tangkap orang macam tu, bagi masuk dalam. Supaya benda ni tak melarat. Ya, jangan kita bagi menang orang yang apa nama dia, orang lain yang ambil kesempatan. Asyik nak kena keep calm, tolak ansur bukan. Bukan tolak ansur, kita bagi tahu. Kalau tak nak panjangkan cerita pun tak ada masalah. Tapi buat apa kau nak bagi politician? Kau kalau darurat sekarang ni, kau nak ke bapuk tua tu terus jadi Perdana Menteri kau? Tak payah geng kan. Jadi the best thing is sekarang kita cari jalan sepatutnya. Dalam banyak-banyak Perdana Menteri sejarah dalam Malaysia ni, sorry Rafiq, dalam banyak-banyak Perdana Menteri dalam sejarah Malaysia ni, saya tak pernah jumpa lagi satu Perdana Menteri yang begitu gagal. Dia tak boleh nak satukan rakyat Malaysia, malah dia macam seronok pula tengok rakyat Malaysia berpecah, susah, dia bergaduh, dia bercakaran macam ni. Kau Perdana Menteri, tugas kau bukan naik helikopter, pergi naik helikopter, naik kapal terbang, pergi sana, lepas tu lari jalan laju-laju, lepas tu tangan kau bengkak kan. Bukan. Kerja kau adalah untuk menyatu padukan, mengharmonikan negara. Kerja kau adalah untuk bagi perut kita ni diisi. Kita senang mudah nak cari kerja. Barang asas boleh dapat. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, senang aja. Boleh ke kita dapat lagi beras tempatan sekarang? Mak Sabu hari-hari duk tweet, duk cerita kata, kita nak ambil 500,000 tan daripada India, kita nak ambil tu. Han duk cerita daripada mula Anwar jadi PM sampailah. Hampa duk cerita sampailah Rafiq, tak nampak beras pun. Yang kita tahu, beras memang tak ada beras tempatan. Beras import jadi lagi mahal. RM42, RM44. Lepas tu kata apa? Kita akan turunkan beras import. Dah turun ke harga beras import, geng? Dah turun ke? Dah turun. Jadi bahan asas itu saya cakap tadi. Berbalik pada apa yang saya bagi tahu tadi, apabila negara kita ni dikucak, nampak macam seolah-olah sengaja diadakan, sengaja bagi panas, beras tak ada, telur susah nak dapat, minyak paket tak ada, gula pun nak beli kena ada gula ori premium baru boleh beli yang ni. Kalau dapat sekali-sekala gula tu pun limited, boleh ambil 3 bungkus je. Kita makan win je sekarang betul. Beras tak turun. Mana dah turun? Beras tempatan akan muncul di Kuala Kubu baru tak lama lagi. Betul Stephen Ko. Beras tempatan akan muncul kat sana. Tiba-tiba ada banyak. Dia macam Dajjal punya perangai. Jadi sepatutnya, kalau ikut pada logik dia, apabila seorang Perdana Menteri gagal, dia patut letak jawatan. Kalau dia ada maruah lah. Masalah ini soal maruah. Jadi bila Perdana Menteri tu tak ada maruah dan dia tak rasa malu, dia tak rasa macam dia dah gagal dan dia patut kena letak jawatan, dan kita nak cakap macam mana? Sepatutnya Anwar Ibrahim letak jawatan. Malam Ramadan yang ke-16 saya bagi tahu. Sepatutnya Anwar take responsibility, be a gentleman, letak jawatan. Dia kata saya dah gagal lah. Saya tak boleh buat apa dah. Tapi tak. Dia kata biar dia gagal, janji DPM, korang lapar ke, korang tak ada duit ke, korang nak gaduh sama Hindu Islam ke, korang nak gaduh Cina ke, apa ke, pergi mampulah korang. Janji aku PM. All is well. Itulah cerita yang jadi sekarang ni. Rafiq. Rafiq tak mau cakap tak apa. Lagi satu, Anwar Ibrahim adalah seorang pendendam. Kerajaan pendendam. Ya, apabila pada PRN tu hari dan PRU, penjawat awam banyak yang tidak bagi undi kepada mereka, apa dia yang buat? Dia orang bully penjawat awam kau tuan-tuan dan puan-puan. Ini kita boleh nampak. Mana bonus raya tak ada Kesian penjawat awam kan? Tak ada bonus raya. Sorry Salim. Apa mana tanda? Tak ada. Aku shock dengan kau cakap dan sementara tu aku membaca beberapa perkara. Tak terlena lagi membaca 2-3 benda, so aku biar kau habis flow of thought kau dah bercakap dulu. Menariknya I just found out that kerajaan kata dia akan pindah Aktah Sultan. Dia tak mansuhkan Aktah Sultan, dia nak pindah Aktah Sultan. Dia nak jadikan kuat. Tak tahulah dia nak jadikan kuat ke, dia nak kurangkan ke, tak pastilah, tapi dia tak mansuhkan lah.
Dulu masa dia berkempen, dia kata dia akan mansuhkan Akta Hasutan. Ya, Dia ada akan dalam mansuhkan plan tu Akta kan. Hasutan. Dia akan mansuhkan Akta Hasutan. Tapi sekarang nampak gaya tak mansuh. Dia nak pindah lah. Salim, adakah Anwar dapat pengampunan penuh sampai dikira tidak bersalah kes surat? Tidak. Apa lagi ayat tu? Dia hanya mendapat pengurangan dia punya hukuman tu, tetapi dia punya apa nama dia? Dia punya kesalahan tu ataupun apa dia panggil tu, Rafiq? Sabitan kekal. Sabitan kekal. Sabitan dia adalah dia telah melibat. Dia telah melibat Saiful, tuan-tuan dan puan. Itu je. So kita memang ada Perdana Menteri ya. Hukuman je ampun, betul. Ini double suara sebab dia pakai amgras. Macam mana aku tak nak doublekan suara, Salim? Dia ada butang ANC juga, try ANC. Butang apa nama dia? ANC. Test. Sekarang? Lagi satu kali. Tekan. Sekarang? Hello? Sekarang okey? Test. Aku boleh dengar kau. Kau boleh dengar? Lagi sekali tekan. Okey ke? Lagi sekali tekan. Okey ke? Test. Sama je. Tak apa, kau cakap dulu, aku offkan. Dua double. Ya, betul lah. Dia pasal amgras tu dia, ini yang lama punya. Amgras baru tu best. Saya dah bagi tahu Rafiq beli amgras baru tu. Jadi mic karuk pula. Betul lah, karuk kan. So yang amgras baru tu, pergi dekat kedai aku, dekat Pelantar Rakyat tu ada amgras baru tu yang apa yang baru punya apa tu, earbud tu kan. Tu best. Earphone yang wireless tu superb babe, superb. Tuan Rafiq, macam mana Najib Razak tak boleh keluar padahal dapat pengampunan? Oh, dia bukan dapat pengampunan. Najib Razak tidak mendapat pengampunan. Najib Razak sebenarnya kes dia dibawa di hadapan lembaga pengampunan, tetapi yang dia dapat adalah remission, pengurangan tempoh pemenjaraan dan pengurangan dalam bayar denda dia. Dia tidak dapat pengampunan. Dia dibawa, kes tu dibawa dan didengar di hadapan lembaga pengampunan, tetapi lembaga pengampunan membuat keputusan untuk hanya mengurangkan hukuman. Dia tidak ada pengampunan. Kan? Macam itulah lebih kurang. Saya nak Najib house arrest. Tak kira lah berapa lama. Tak dapat, Dek. Sebab dia tahu Najib kalau ada house arrest, apa akan berlaku? Najib akan kuat. Jadi bila Najib kuat, ada yang tak boleh tidur malam nanti. Tak boleh, tak dapat. Bercakap mengenai Najib, saya teringat kata-kata Mat Sabu. Najib bincang dengan Najib bagi tahu okey kepada Najib tanda tangan kepada Najib, dapat kepada Najib. Hari ini apabila ditanya kepada Anwar PMX mengenai high-tech padu, Anwar PMX menyatakan akan bertanya dengan Anwar MOF Perbendaraan dan akan menunggu jawapan daripada Anwar Perbendaraan kepada Anwar PMX. So macam pernah dengar, tapi di mana ya Abang Mat Sabu? Ya, Abang Mat Sabu pergi mana Abang Mat Sabu? Duk cerita pasal beras 500,000 tan nak import daripada India lah. Duk cerita dalam parlimen. Bagi tahu mana dia? Mana dia ni? Woi, Salim ingat dah mampu muncul balik. Aku dah ada, tiap-tiap hari aku ada. Mana apa nama dia? Duk cerita. Mana ada beras tempatan, tak ada. Beras tempatan ada, semua tempat ada. Mak Sabu, kau ni high ke apa ni? Kau isap gang download. The last time I check tu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan Malaysia Anwar Ibrahim, dan Jabatan Perbendaraan terletak di bawah Menteri Kewangan iaitu Anwar Ibrahim. So Anwar tanya kepada Anwar, menunggu jawapan daripada Anwar akan bagi tahu kepada Anwar dan Anwar akan bagi tahu kepada kita semua. So kita tunggulah Anwar tanya kepada Anwar dan Anwar jawab kepada Anwar dan Anwar akan bagi tahu kita. Kita tunggulah ya rakan-rakan. Itulah dia.
Itulah dia. Kita tunggu pusing sampai Abang Jamil mampus. Kan? Itulah dia. Itulah dia. Jadi apa nama dia? Anwar Kebam 4. Wogil Wogil bukan geng kita kau, Chong. Kenapa kau mute kan dia? Saya jadi tunjuk orang yang semua kat kita. Pecat Menteri Kewangan. Dia pusing satu dunia. Itulah aku bagi tahu hari ni, tuan-tuan dan puan-puan. Dia boleh buat apa saja. Dia tak peduli pun. Dia kata, kalimah Allah ni kau tak payah cerita panjang-panjang lah. Dan saya pelik lah, Rafiq. Sekejap cakap kalimah Allah tu dia kecewa. Sekejap cakap jangan panaskan isu kalimah Allah. Saya confused sekarang. Di mana satu saya nak ikut? Boss, I'm very confused lah, boss. Kita jangan termasuk dalam confusion tersebut. Mudah je, Salim. Setiap Rabu atau Khamis kabinet akan berjumpa. So saya rasa menteri-menteri dalam kabinet akan bertanya kepada Menteri Kewangan dan Menteri Kewangan akan jawab kepada Menteri PMX, Perdana Menteri akan explain kepada kabinet pun boleh bertanya kepada Perdana Menteri akan tanya kepada Menteri Kewangan akan jawab kepada Perdana Menteri akan beritahu kepada kabinet. So pusing-pusing tang tu lah, Salim. Itulah. Morkau, boleh Morkau. Morkau ni tu kan, Morkau. Mungkinlah saya boleh minta mana-mana menteri dalam kabinet bertanyakan kepada Perdana Menteri, minta tanya izin Perdana Menteri bertanya kepada Menteri Kewangan, bukankah Perdana Menteri bagi tahu tidak akan pegang jawatan Menteri Kewangan. So minta Menteri Kewangan yang bernama Anwar Ibrahim tanya kepada Perdana Menteri bernama Anwar Ibrahim, kenapa Perdana Menteri boleh jadi Menteri Kewangan. So Anwar Ibrahim kena bertanya kepada Anwar Ibrahim dan Anwar Ibrahim boleh jawab kepada orang lain lah. Sekejap, saya nak Wogil kejap. Wogil dah. Wogil dah. Okay. Mesti ngomong. Pening weh. Rafiq, terus. Okey, Rafiq dah mute. Okey. Dia cerita dia negara kita ni punca dia. Saya suka style doktor. A doctor in the house. A doctor in the house yang sangat senyap hari ni. Saya tahu bila Tun Mahathir senyap, satu orang akan sangat susah hati. Korang tahu tak siapa yang susah hati? Bila Tun Mahathir ni dia dah keluar IJN, dia sihat, Alhamdulillah. Dia sedang menjalani ibadah puasa apa semua. Dia senyap aja, dia tak buat apa-apa pun. Bila Tun Mahathir senyap, siapakah yang akan panik? Siapakah yang akan jadi tak keruan? Dia kata, wow, what the hell, man? Ya. Betul, tuan-tuan dan perempuan. Ya. Betul, Zarazia. Dia panik. Sebab, kenapa kau diam ni? Apa kau nak buat ni? What's happening, weh? Apasal dia diam sangat ni? Kita pun macam, betul lah Tun M diam sangat. Tapi kita tahu yang kenal Tun M, kita tahu. Lagi dia diam, lagi benda dia buat. Sebab Tun ni tak suka bercakap banyak. Dia relax aja, dia tengok aja apa dia buat. And as what you guys semua tahulah, rakyat Malaysia ni, rata-rata korang tahulah kan. Korang tahu Anwar adalah PM yang terpaling gagal. Dia terpaling gagal. Kalau tidak, tak adalah aku nak buat pelantar rakyat. Tak adalah aku dengan Rafiq ni. Kita dua orang ni, Rafiq macam orang gila. Kita pergi buat cili kasih taruk lah apa semua. Dan cerita pasal cili kasih taruk, boleh tak nak minta tolong sikit kepada anda semua. Saya dengan Rafiq ni nak minta tolong lah. Kita launch t-shirt. Kita launch t-shirt. Cili kasih taruk tu. Depan ada tulis dalam bahasa Jawi, pelantar rakyat. Kat belakang ada tulis cili kasih taruk. Tun M tengah prepare the final countdown showdown cili kasih taruk 7. Tunggu je lah. Sebab apa? Itu pasal dia panik. That's why macam Morkau cakap tadi tu, apa yang kita nampak dengan dilantik ataupun Farhas tiba-tiba menjadi high-tech padu punya apa nama dia, biggest shareholder. Lepas tu baru dapat apa nama projek 1 bilion 1 bilion projek nak dapat daripada KDN tu dengan cerita lah. High-tech padu merupakan salah satu daripada 3 syarikat
yang telah disenarai pendek untuk diberikan award government contract bernilai 1 bilion. Projek immigration 1 bilion. Belum ada award lagi, kita pun tak pasti apakah status award tersebut, tetapi projek itu memang wujud dan projek itu senarai pendek lah. Dulu dikatakan bahawa antara tata kelola dan reform yang akan dibawa oleh kerajaan Madani ini adalah untuk memastikan semua projek dijalankan secara telus, open tender terbuka, maknanya boleh compete secara sihat, mana syarikat yang layak akan dapat. Tapi senarai pendek ini tidaklah tender terbuka, maknanya dipilih disenarai pendekkan. So ada 3 syarikat, salah satu syarikat tersebut adalah Hitech Padu. Dan Hitech Padu sekarang berada antara 1 daripada 3 syarikat yang in the running untuk mendapat projek 1 bilion tersebut, Salim. Yang merupakan projek immigration yang berada di bawah Kementerian KDN Dalam Negeri, yang dipegang oleh Saifuddin Nasution, menterinya, yang merupakan kawan kepada Anwar Ibrahim. Dia kata dulu tak ada direct nego, semua tak ada. Dia marah. Ingat tak masa PN punya time, Tuan Everett Tuan Mal buat tebatan banjir tu, dia kata dia semua direct nego apa semua kan. Dia kasih batalkan semua. Sudahnya, dia batalkan, dia buat juga direct nego lebih kurang macam tu. Yang Cikgu Bat dedahkan yang pasal banjir apa semua tu. Cikgu Bat dah dedahkan lah semua tu. Dah report polis semua dah tu kan. Apa yang berlaku sekarang tuan-tuan dan puan-puan? Apa yang Anwar kata direct nego, sakau. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, ini semua penyiapan penyakawan ke? Kita nak tanya, tengah cari duit pilihan raya ke tu? Kita tanya ni, adakah tengah cari duit pilihan raya? Sebab dah tak tahan dah nampak dah. Aku tengok Wikasyong tutuh tadi pun sedap Rafiq. Dia tutuh pasal Rafizi punya padu tu. Dia bagi satu-satu facts tu, aku ada share dekat Facebook. Memang padu, babe. Memang padu dia bantai. Sebab apa? Dia cakap facts. Dia cakap facts di mana dia tanya, kenapa kau nak tarik subsidi bersasar, kau nak buat subsidi bersasar, kau tarik subsidi yang bagi kat semua orang ni. Sebab apa? Kau kata, B40 dengan M40, T20 dengan M40, T20 pun boleh dapat subsidi dengan syarat kena ada 8 anak, RM15,000 gaji. Jadi, Wikasyong sudah tanya, hello, sekarang ni orang Melayu ada 8 anak ke sekarang? Aku pun 6 anak je maksimum, aku dah tak boleh pergi lagi dah. Rafiq, kau ada berapa anak Rafiq? 3 kan? Rafiq ni muda lagi. Dua orang anak lelaki. 2 orang anak lelaki. 2 orang aja. Aku 6. Dan 51 dah, aku tak larat nak buat lagi dah. Jadi mana ada orang Melayu yang buat 8 anak sekarang ni? Zaman dulu yelah, tak ada TV, tak ada apa. Tengah tidur malam-malam, terlanggar sikit sayang. Jom, on. Sekarang tak ada. Sekarang ada macam-macam benda nak buat. Dengan dapat kerajaan yang lembab macam ni, tak boleh nak buat apa, kita terpaksa fikir siang malam. Mana nak cari duit ni apa semua kan. Tapi Abang Salim umur 30 tahun, handsome kan. Ini aku muda lagi betul. Saya 8 Salim, aku just merasakan macam ni lah situasi dia. Tahap pemikiran rakyat Malaysia ni, dia dah tidak boleh digula-gulakan seperti dulu lagi. Sebab kita ada media sosial. Dan melalui sosial media ini jugalah kita dapat membaca, melihat, mendengar kenyataan-kenyataan, dan kita buat research kita sendiri. Dan kita buat kajian kita sendiri, kita buat bacaan kita sendiri. Dan kita bertanya, ekonomi tak sihat, rakyat tengah susah, kewangan negara tidaklah begitu hebat. Rata-rata kita semua merasakan himpitan kewangan tersebut. Tapi pada masa yang sama, ada manusia yang boleh afford beli saham secara berturut-turut harinya dalam jangka masa yang pendek dengan amount 40 juta. So kat situlah persoalan dia. Sebab tu saya kata benda ni dah bukan, it's no more politics. It's more towards a war of classes. Dia ada 2 darjat sekarang ni di Malaysia. Dan kita lihat 2 darjat tu, jarak antara yang kaya, the haves and the have-nots tu adalah terlalu luas, terlalu besar. 40 juta ni bukan duit yang sikit, Salim. Bukan duit yang sikit, 40 juta ni banyak. Yep. So ini perkara yang kita kena berani bertanya lah. Berani bertanya, dan
Orang yang ditanya tu, janganlah rasa kita suka hati mengkritik. Kita nak jawapan aja. The question is simple. Why did you buy and use 40 million to buy an indirect interest and stake in Hitech Padu, whereby Hitech Padu ni is in the running for a 1 billion government contract. And the person yang beli ni pula memang rapat dengan Perdana Menteri. So jawablah. Jawab. Kalau you rasa you betul, you jawablah. Tak apalah. You berhadapan dengan kritikan tu. Because dulu when you were in opposition, you kritik government. Oh, masa tu okay. So if you kritik is okay, but kalau kita rakyat kritik tak boleh. Itu je yang rakyat tanya. Okay. Dan bila kita setuju setahun yang lepas, tahun lebih kot Saliman, kita setuju untuk buat cili kasih taruk ni, we agreed that we will, if it's right, we will say it's right. If it's wrong, we will say it's wrong. Kenapa kita set up cili kasih taruk dulu ni? Sebab kita memang nak suarakan apa yang rakyat rasa. Dan kita merasakan mungkin bukan semua rakyat boleh dan berani bersuara. Dan mungkin bukan semua rakyat mempunyai capability untuk bersuara. Kita rasa kita boleh bersuara, kita bersuara lah. Sebab apa yang kita buat ni pun, pada saya dan pada engkau pun, aku rasa bukannya salah dari segi undang-undang. Untuk mempersoalkan kerajaan atau mengkritik kerajaan itu adalah part of demokrasi. Betul. Part of demokrasi. So apa masalah dia? Kenapa nak sekat line telefon aku? Kenapa? Kenapa nak sekat line telefon aku? Kenapa nak potong aku punya TikTok? Dulu Rafiq, saya ada satu TikTok yang Salim Iskandar original tu, 786 saya pakai tu. Saya dah dapat follower yang ramai tau. Dah almost dekat 100,000. Like pun dah beratus-ratus ribu apa semua. Tiba-tiba akaun saya kena permanent ban. Habis. Jadi start daripada itu sampai sekarang saya susah nak dapat satu akaun yang boleh saya kekalkan. Saya dah 20 akaun dah saya buat. Kebebasan bersuara. Bawah Fahmi Fazil lah. Sekarang yang terbaru ni saya kena lagi. Akaun Maybank saya kena frozen. Credit card saya kena cancel. Saya pun tak tahu kenapa. Saya tak faham apa yang sedang berlaku sebenarnya. Saya tak tahu. Tapi itulah keadaan dia. Dah lah kau gagal. Pendendam pula tu. Kau cukup-cukup ajar kita semua yang siapa lawan dengan kau apa semua. Apa yang ada. Lepas tu yang korang pergi sokong ni. Walanun-walanun semua ni. Aku tak faham lah. Aku tak faham. Guys, tap screen guys. Thank you guys dia nak tekan sampai sakit. Ya, tak, kau tekan aku. Kau nak buat apa macam Korea Utara dah. Kau nak buat apa kat aku? Kau nak tekan aku next apa? Kau nak tutup nafas aku pula. Aku tetap takkan sokong kau. Aku takkan sokong kau. Aku takkan sokong kau, Anwar. Aku takkan sokong kerajaan yang gagal, terpaling gagal ni. Aku takkan sokong. Aku takkan sokong. Nope. Sebab kau gagal. Satu, kau tak boleh nak jaga kebajikan rakyat. Lepas tu kau tak boleh langsung nak fikirkan, tengok rakyat sedang berlaku macam ni apa semua. Kau tak peduli. You don't care. Asalkan kau PM. Beras tak ada. Beras tak ada. Pergi matilah korang. Aku PM. Ni apa ni semua. Telur semua tak ada. Tak apa. Aku PM. Korang nak jadi apa pergi mampulah korang. Bazar Ramadan semua tengok. Hari-hari takkan kau tak nampak. Takkan orang-orang atas kayangan ni semua tak nampak. Rakyat duk menderita dalam medsos. Di bawah. Di semua orang bercerita ni. Menyatakan berapa susah hidup sekarang ni. Kita semua kebanyakan barang hari ni. Kebanyakan barang hari ni hanyalah mampu tengok. Tak mampu nak beli. Tuan-tuan. Kerajaan tak ada integriti. Tiap-tiap minggu Rafiq, investor lari 500 juta, 1.5 bilion. Sampai bila engkau nak pump in duit dekat ringgit Malaysia tu, gunakan duit EPF KWSP. Sampai bila? RM4.98 tu bukan glitch daripada Google. Itu adalah benar ya. Kau pergi tanya trader-trader apa semua, itu adalah perkara yang benar. Ya, bukan glitch.
dia 498, jadi mana? Beli ringgit. Pakai duit apa? Rafiq, I couldn't understand until today. I was speaking to Syafiq just now lah, kita cakap engkau pakai SST, kau naikkan sampai 8%. Walaupun yelah, aku tahu Rafiq tak suka sampai sanggup nak tangkap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak takut pula. Itulah dia Zarazia, betul. Ni aku nak cakap, dia naikkan SST 8%, lepas tu collection dapat 3 bilion. Najib dulu dia letak GST 6%, regardless lah orang tak suka Najib ke apa ke, tetapi collection dia 42 bilion. Dan dia tak perlu nak tarik subsidi bersasar. Subsidi ni tuan-tuan dan perempuan, dengar ya aku cakap, simple aja subsidi ni. Macam mana? Orang kaya bayar cukai banyak, betul? Orang kaya bayar cukai banyak. Orang kaya ni yang T20 lah, T20 and above lah, yang kaya-kaya ni, dia bayar cukai banyak. Dan company yang dia kerja ataupun company milik dia pun dia bayar cukai banyak, betul? Betul kan? Jadi apalah salahnya golongan 5% ni, 5% lah kita kata, atau 10% lah kita ambil yang roughly lah. Saya cuba nak jadikan benda ni lebih mudah kita faham lah. Kita ambil 10% golongan T20 ni, okay? Derang bagi sumbangan derang paling banyak tax, betul? Jadi kalau kita gunakan subsidi tu bagi kat depa balik sikit, depa isi minyak ron, depa beli tepung apa semua dia dapat, tak salah. Contoh semalam saya bincang dengan FR semalam FR saya cakap apa? FR bagi tahu, kalau macam ni kau gunakanlah levy untuk, sebab kita ada pendatang banyak kan. Banyak pekerja asing datang sini. So maknanya kita charge dengan levy 500 satu kepala ke satu tahun ke, supaya diorang beli barang-barang, diorang buat apa yang dapat subsidi tu semua, kita dapat cover balik. Najib pernah buat benda ni tau, levy ni 500 satu kepala. Dia pernah buat, saya ingat lagi. Jadi saya tak faham kenapa korang takut sangat dengan, maknanya hari ni kerajaan ni, bukan saya kata, bukan Rafiq kata, Rafiq memang tak suka Najib sebab dia pencuri katanya kan. Okay, fine. Saya pun tak suka Najib sebab Najib bersalah, dia telah mencuri apa semua. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, Anwar Ibrahim hari ini telah membuktikan bahawa formula Najib adalah jauh lebih baik daripada formula dia. Setuju atau tidak? Regardless of Najib memang salah lah, hukuman dia telah dijatuhkan apa semua. Tetapi formula Najib, GST tu, apa semua yang dia buat tu, semuanya very very good. Sebab bila buat GST 6%, dia dapat collection 42 billion. Itu first year tau. Dia dapat 42 billion. Jadi maknanya dia tak perlu susahkan rakyat. Dia tak perlu tarik balik subsidi. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba korang tengok. Start Anwar jadi PM, elektrik duk naik. Sampai sekarang tak masuk akal lah bil elektrik ni. Bil elektrik ni asas kita tau. Sepatutnya bil elektrik ni bukan swasta, under kerajaan. Biar ada rugi pun, tetapi itu asas hidup kita. Air dan api. Tun M buat dulu betul sebab dia nak bagi spread tu. Tapi bila dah jadi, janganlah jadikan korporat sampai kau naikkan sebab kau nak ambil duit. Apa gila kau ni? Macam ni kau tak payah jadi PM lah. Kau bagi aku boleh jadi PM yang bagus lah. Dia collect GST dapat kat rakyat balik, betul. Sekarang kau ambil SST, 8% naik. Apasal kau dapat collection 3 bilion je? Di mana silapnya Anwar? Kau reti tak reti? Ni kau Menteri Kewangan, kau Perdana Menteri, apa kau buat ni? Daripada 6% SST naik 8%. Semua barang naik gila-gila sekarang ni. Tapi kau masih kata tak ada duit. Aku tak ada duit lah. Lepas tu kau punya menteri pula boleh sponsor 500,000 seorang pelakon sendu untuk nak pergi belajar dekat Hollywood. Betul. Aku rasa macam ni. Masa zaman financial crisis 97-98, kerajaan buat ketetapan kerajaan akan lock atau peg ringgit to USD 3.8. Tapi bukan itu saja yang kerajaan buat. Kalau korang ingat, dan korang dah lahir masa tu, korang akan nampak bahawa kerajaan quite aktif explain dalam media arus perdana. Rakyat, kita sekarang kena ikat perut. Rakyat, sekarang ni kita kena buy more Malaysian product. Rakyat, kita kena spend dekat local market. Rakyat, kita kena berhati-hati bila raya, puasa,
jangan spend too much sebab kita sedang mengalami krisis. So, masa tu explanation daripada kerajaan jelas. Dia tak takut untuk explain kepada rakyat bahawa kita sedang menghadapi masalah. Now, 25 years later or 26 years later, keadaan seakan-akan seperti dulu, 97-98, sekarang ni. Dan kita tahu, masalah ekonomi ni bukan saja menghimpit negara kita, tapi juga negara jiran dan juga the whole world. New Zealand, UK pun dah nak start recession, and even recession dah kick in dah kat negara-negara tersebut. So it's not something yang isolated kepada negara Malaysia saja, tapi dialami oleh kebanyakan negara di dunia. So rakyat mesti menerima maklumat daripada kerajaan. Yang aku nampak sekarang ni adalah kerajaan enggan mengaku bahawa kita ada masalah. Dan bila kerajaan enggan mengaku mereka ada masalah, kerajaan tak boleh nak explain. Dan kerajaan aku rasa tak mahu nak explain ke rakyat. Dia tak nak ajar rakyat, okay, we are having problem, we have to less spend here, kita kena spend kat situ lebih, kita kena ikat perut di sini, kita kena make sure tak belanja, kita kena berjaga-jaga. So benda ni semua aku nampak macam tak ada explanation. Tapi kita pula sebaliknya, yang maklumat yang kita terima daripada government adalah, oh, kita ada pelaburan banyak, 329.5 billion, saya dah pergi jumpa Infineon, saya dah pergi Germany, saya dah pergi Australia, saya dah pergi UAE, saya dah pergi London, saya dah jumpa dengan semua syarikat-syarikat tech yang besar di US, mereka nak buka kilang dan sebagainya. Mana kilangnya ni? Mana kilangnya ni? Sebab kalau ada kilang-kilang yang baru dibuka, peluang pekerjaan yang ada, mesti confirm. Kalau bukan kita, family kita akan terlibat. Sama or other lah kita akan nampak kilang-kilang ni dibuka. Tapi sebaliknya yang kita tahu, ramai pelabur yang melarikan diri. So if it's only me talking about this Salim, then mungkin lah aku ni boleh dikirakan sebagai hipokrit lah, kecoh lah, cerita lebih lah, penipu lah, fitnah lah. Tak betul. Tapi bukan aku saja yang bercakap. Yang bercakap ni ramai. Ramai yang bercakap. Yeah. I think that's the biggest issue. The biggest issue is that the failure of the government to explain to the rakyat and be truthful to the rakyat. Ada orang nak. Boleh ke? Sila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua. Salam. Salam sejahtera kepada yang bukan beragama Islam lah. Nama apa daripada mana tuan? Saya daripada KL. Okey, nama saya rasa tak perlu mention lah, tapi saya kategori banyak tau. Ada tiga saya buat meeting dengan pelaburan funder. So yang last week you all boleh tengok dekat profile lah. Last week daripada Kanada turun, daripada UAE turun, daripada India, daripada UK. Meeting datang ke office I. Sebenarnya I ni more kepada oil and gas. So actually kita punya fund 500 juta USD. Okay. Last final meeting dia orang tak confident tau. Dia orang sanggup, okay, kita buka company dekat Indonesia. It's better, dia orang cakap. That's true. Oh. This is the real story. And then I ask why? Because dia orang tak confident dengan Anwar. Tapi kadang-kadang saya heran tau. Kalau kita tengok VTT Anwar pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini, cari pelabur, dapat pelabur. Betul tak betul? Sedangkan pelabur datang jumpa dekat I punya office, dia orang still tak nak. Dia orang boleh labur 500 hingga ke 1B, tapi bersyarat dia orang tak nak dekat Malaysia. This the truth. Ni betul-betul cerita betul. You can check dekat I punya TT lah. So I meeting everything. So dia tak confident. Tengok, kadang-kadang tak tahulah, benda ni akan jadi masalah kepada keseluruhan. Sebab saya ni bidang oil and gas, kita perlu fund daripada luar. Before that okay, but now very difficult lah. And then another country same, data jumpa I pun sama, dia cakap dia orang tak nak melabur kat Malaysia, at least keluar daripada Malaysia. Sebab apa? Dia orang tak confident pasal kerajaan sekarang. Itu saja. So dia orang pun macam-macam dia orang nak jaga juga kita punya adab kan. Dia orang tak adalah cerita macam memburukkan. Tapi just simple saja dia orang cakap, dia orang tak confident. Enough dia cakap. Itu saja. So, kita tahulah. Malulah kalau bila foreign investment datang, bila dia tak confident dengan kau punya kerajaan hari ni, maknanya kau dah gagal lah. Bagi aku, kau dah gagal lah. Total failure, bos.
Dia orang datang jauh tu. Dia orang datang daripada Kanada, dia orang datang daripada UK, daripada UE. Datang meeting kat office saya dekat Damansara. So Saya kita saya orang ni just sorry bang. Thank you bang. Yes, Saya just nak tanya satu soalan je. okay. I'm sure you were already in the same line of business Yeah, for a yes. long time. So did you have the same feeling when they came to see you? Mungkin they came to see you in 2018, 2019. Ada tak perasaan yang sama? Saya just nak buat comparison je. Lebih kurang kalau Mr. Rafiq Ya. Mr. Rafiq. Iya bang. Kalau Mr. Rafiq, kalau aliran bidang kita samalah. I punya sama dengan jugalah. So benda ni kalau kita tak tukar kan, for the future I think kita akan stuck tau. Kita akan stuck. Betul. Pasal isu minyak lagi nak dia orang bagus, dia orang nak naikkan, mungkin dia orang nak bagi subsidi kepada orang yang rakyat Malaysia, itu bagus. Maknanya dia dah dia tak bagi kepada foreigner ataupun pekerja asing, tapi bagi kepada rakyat Malaysia melalui ID pun dah cukup. Tak perlu padulah apa benda, right? Tak perlu. So benda tu akan jadi problem nanti. So macam tahulah benda-benda macam ni, kadang-kadang Anwar ni before dia jadi Perdana Menteri, dia idea dia banyak, tapi bila dia menjadi, dia nak menggerak tu tak boleh. Dia idea banyak, tapi dia nak menggerak tak boleh. Kadang-kadang orang ni ada karakter dia orang, setengah orang ni dia hanya boleh bagi idea, tapi dia tak dapat nak menjalankan. Before dia jadi Perdana Menteri, Anwar ni kadang banyak idea dia itu, tapi bila dia dah jadi menteri, dia nampak dia punya dia tak boleh nak menggerakkan apa yang dia cakap. Sebab apa bang? Saya bagi tahu abang, saya kenal Anwar ni. Sebab idea tu bukan idea, dia ambil orang punya idea, dia cakap, dia pandai bercakap. Bercakap dan implement is two different thing tau. Bercakap, kita boleh buat macam ni, kita bagi turun ni semua investor. Tapi bila kau nak buat, apa aku nak buat ni? Damn, apa aku nak buat ni? Itulah Anwar. Itulah Anwar. Baca buku, orang baca buku yang berilmiah. Dia pergi baca buku erotika. Bulan Ramadan. Jadi situ korang nampak dah mentality dia macam mana. So sejak dia punya merintah ni, dekat saya punya urusan I punya bisnes lah, 3 pelabur tiga tim lah, semua tak setuju. Dia orang suruh kita orang buka di Indon. So kita orang terpaksa lah kena buka di Indon lah. Aduh, sayang. Sayang. So and then I ask them why. Kadang-kadang dia orang bagi excuse tak adalah macam menyinggung perasaan. Dia orang dah just bagi simple je. So dia orang tak confident about the new government, dia cakap. Simple je. I don't know lah. Dia mudah je rakan-rakan. You cannot govern a country by just making videos of you walking here and there. Because that's what is happening. Rakyat disajikan dengan video-video ni hampir setiap hari. Berjalan sini, berjalan sana, bercakap sini, bercakap sana. It's all about him talking. But no end product. Dia pergi flight sana dekat Jerman, right? Dia pergi Australia. Bawa balik. Benda tu I don't know, maybe tak tahulah wayang ke ataupun just semi discussion ke pun ada juga. Maknanya baru nak propose, nak tarik pelabur. So saya nak naik, cuba saya nak naik atas ni sebab saya nak cakap pasal yang abang cakap pasal pelabur tu je. Yang lain saya rasa I don't have knowledge about politik ni. Sebab line I memang business saja. I tak layan politik. Tapi bila dah melibatkan kita punya politik ni, bila problem, bila pelabur akan problem, saya punya efek kau tahu. Sebelum ni okey je. So itu je lah, mana yang abang cakap tu memang betul bang. Pelabur memang lari sekarang. Betul tu orang cakap. Itu yang last meeting last week, yang daripada 4 negara turun, sama juga. Dia orang tak nak invest. Itu je lah. So terima kasih lah bang bagi benar saya naik bang. Terima kasih bang. Terima kasih. Okay. New Hope. Thank you. Terima kasih. Thank you. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan. The real person.
yang alami pasal investment. Apa lagi kita nak cakap? Ini orang yang betul-betul ni. Dan Rafiq, walaupun saya tak buat YT video malam ni, saya tak buat YT sebab saya tak larat nak buat YT. Saya nak buat sekejap je ni, sekejap lagi kita habiskan. Tapi sebenarnya saya akan upload ni nanti saya akan upload ni nanti ke dalam YT nanti. Saya akan upload nanti. Alright? Jadi nanti korang boleh tengok dekat YT lah. Bukti dan saksi hidup tu. Itu dah jadi macam Abang Mat lah tu. Macam Abang Mat lah. Abang Mat dekat bawah ni. Mainlah Abang Mat, naiklah. Sekejap. Esok cuti. Gampang. Kau mau cuti, aku penat ni tau. Penat. Dia kepala dah jam lah ni. Dengan kata bawa pelaburan dari Jerman. Itu auta ke? Rafiq. Tolong Rafiq. Tolong cerita sikit pasal pelaburan Rafiq. Yang 329 bilion daripada Jerman. 329.5 bilion. Infineon. High-tech. Macam-macam lah. Macam-macam negara lah yang menunjukkan nak invest di sini. Tapi MOU, potential investment ni semua adalah potential, dikatakan. Akhirnya, actual realitinya berapa? Actual realitinya berapa? Nak buka kilang sini, nak buka kilang di sana, nak buat pelaburan di sini, nak buat pelaburan di sana. Tapi, iyalah, tinggal macam tu je lah Salim dan rakan-rakan. Jadi macam apa kita punya end game ni? Apa cerita sebenarnya? Tolong jaga Bos Salim. Ocong nak terbang kejap. Ocong nak terbang ke mana? Ocong masih terbang je kau ni. Assalamualaikum. Parpu lama menyepi. Saya ada selalulah Nasa. Saya ada, tapi saya ada banyak akaun. Jadi korang tak perasan. Siapa yang belum akaun, follow akaun ni. Tolong follow akaun Cili Kasih Taruk ni. Cili Kasih Taruk tu. Aku nak tengok malam ni jadi 10,000 lah akaun ni. Korang follow lah. Share lah. Tolong. Follow guys. Follow. Apa masalah korang follow lah. Kalau ada rezeki. Kalai bertanya apa rakyat boleh buat. Apa lagi yang rakyat boleh buat. Saya selalu katakan bahawa apabila PRU selesai, tanggungjawabnya adalah pada MP dalam Dewan Rakyat. 221 manusia dalam Dewan Rakyat itulah yang kena buat keputusan. Rakyat dah tak boleh buat apa dah. Tapi yang rakyat boleh buat macam ni lah. Bercakap, discussion, buat kenyataan, buat tindakan-tindakan. Kalau ada yang tak betul, buat laporan, mempersoalkan, mengkritik dan sebagainya. Itu je lah yang rakyat boleh buat. Tapi kuasa sebenarnya berada di tangan mereka-mereka yang berada dalam Dewan Rakyat. Aku selalu cakap, mudah je. Beli Perlembagaan Persekutuan, baca perkara 43 dalam kurungan 4. 43 dalam kurungan 2, A adalah bagaimana seorang Perdana Menteri itu dipilih. 43 dalam kurungan 4 adalah apabila seorang Perdana Menteri itu hilang kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat. Bermaksud, undang-undang membenarkan seorang Perdana Menteri itu ditukarkan. Tetapi untuk menukar Perdana Menteri itu bukan di tangan kita rakyat biasa. Ianya adalah di tangan mereka-mereka yang telah dilantik oleh rakyat biasa semasa PRU tersebut. So mereka-mereka dalam parlimen lah yang kena bergerak sepatutnya. Takkanlah diorang pun tak nampak benda yang kita nampak. Takkan rakyat je boleh nampak benda tu dan mereka tak nampak. So it's up to the members of parliament. Tapi at the same time, kita rakyat ada kuasa. Kuasa untuk bersuara. Kuasa untuk mengkritik, kuasa untuk buat kenyataan, kuasa untuk mempersoalkan. Itu undang-undang benarkan. Selagi mana ia dilakukan menurut lunas undang-undang. Betul tu. So kita boleh bersuara lah supaya mengingatkan antara satu sama lain. Dan tuan-tuan dan perempuan, tolonglah dengar cakap saya. Dalam bulan Ramadan ni, 16 ni, dah masuk 16 malam 16 ni, baca kunut nazilah. Minta doa kepada Allah di sepertiga malam sebelum nak sahur tu, bangun sembahyang 2 rakaat sunat tahajud tu, lepas tu mintalah, ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku, selamatkanlah negara kita ni ya Allah ya Tuhanku, jatuhkanlah pemimpin yang zalim, yang pendendam, yang menzalimi rakyat ni. Kita doa, kita hanya boleh minta kepada Allah. Sebab apa? Kita sembah kepada Allah. Kita minta ampun dengan Allah, bukan dengan makhluk, tuan-tuan dan perempuan. Malam 17 saya. Oh ya, dah 17 saya. Sorry, maafkan saya. Dah masuk 17 ni. 16 dah tadi, dah 17. Mintalah.
Ya, insya-Allah lagi mungkin dalam 10 malam terakhir kita jumpa Lailatul Qadar. Ada rezeki. Doa sama-sama untuk Palestin pun. Ya, betul. Sebab apa? Kalau kita tak kena gaya, kita boleh jadi Palestin juga, tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Jangan asyik doa Palestin je, kita doa untuk kita pun, negara kita pun, kita doa untuk Palestin pun. Kita doa sama-sama. Tak ada masalah. Allah ni dia bagi kita semua. Ya, kita boleh doa segala-galanya semua. Selamatkanlah Salim supaya dia bertobat buat fitnah. Saya tak buat fitnah. Saya tak buat fitnah. Tun juga saya tak buat fitnah. Ya, sebab apa? Sebab memang Anwar adalah pelibat dan kita dapat pelibat jadi Perdana Menteri hari ini. Cakap sembang lebih tapi tak boleh buat apa pun. Tak boleh deliver, bos. Tak boleh. Itulah hakikat. Maafkan saya. Tapi itulah hakikatnya. Malbari. Siapa Malbari Zahra? Kau tahu tak Anwar tu bapak dia Tamil tau. Bapak dia dekat rumah dia cakap Tamil. Dia cakap Tamil. Aneh itu berikan Tamil. Sedarlah diri. Janganlah panggil orang mamak ke apa. Malulah. Ambil cermin tengok. Anwar Ibrahim dari bapak in Tamil. Tamil tau. Malbari tu Malayali. Saya bukan Malbari. Saya petok ada campur susu galuh Pakistan. Ya. Waalaikumsalam. Ayam official 5. Yes. So jangan cerita pasal bangsa ini apa semua malu. Ya, sebab korang punya Perdana Menteri Anwar Ibrahim tu bapak dia Datuk Ibrahim, dia adalah seorang mamak. Cakap Tamil kat rumah. Nur Azizah 7133, Jelutong boleh diambil tindakan ke Tuan Rafiq? Dia sebenarnya macam ni rakan-rakan. Perkara 62, perkara 63 Perlembagaan Persekutuan. Dia jelas yang akan menjaga urusan dalam Dewan Rakyat adalah sebenarnya Speaker Dewan Rakyat dan Parlimen sendiri yang akan menjaga. Dia ada select komiti, jawatankuasa khas dan sebagainya. Apa-apa yang dinyatakan dalam Dewan Rakyat, dia mempunyai kekebalan. Parliamentary privilege dia panggil. So kekebalan itu walaupun ada pada mana-mana MP, speaker juga kena memainkan peranan. Speaker kena adil. Speaker kena adil kepada kedua-dua belah pihak, blok kerajaan dan juga blok pembangkang. So speaker lah yang kena buat urusan tersebut. So kalau ada apa-apa tindakan yang dikenakan pada Jelutong harus dilakukan melalui Parliamentary Select Committee, PSC. Tapi hari ni Rafiq, sezalim-zalim Najib pun lah Zalim-zalim Najib pun banyak juga komiti-komiti dia buat. Banyak juga dia buat lah. Tapi hari ni dengan adanya speaker Joe Bedul tu, kekasih Anwar lah, seperti mana dikatakan oleh Sir Azri, kekasih Anwar tu, saya tak nampak apa pun lah. Speaker duduk berat sebelah, betul. Tak ada apa pun. Saya tak nampak komiti ke apa ke. Sepatutnya apa yang sepatutnya orang-orang yang ada kuasa ni, dia patut bagi tahu orang-orang seperti RSN Raya ni adalah manusia yang sangat berbahaya sebab dia sedang main api sekarang ni. Dia sedang main api atau mungkin arahan kepada dia supaya cari jalan untuk buat darurat. Kita tak tahu tuan-tuan dan puan-puan. Kita tak tahu. Tapi nampak gayanya macam tu lah. Nampak gayanya macam tu. Jadi kita takut. Ya, apa yang sedang berlaku ni sebab yang setengah yang makan kari ni dia cepat sangat dia terbakar cepat sangat kan. Nanti buat apa pun tak jadi. That's why saya kata kita kena berhati-hati dalam hal ni. Sebab maybe dia tengah sibuk nak mencari dana tapi dana pun dah tak jumpa, dah pening kepala dah, short dah. Terbaik sekali buat darurat, drag lama sikit cari duit kau-kau, then ubah buat pilihan raya. Boleh jadi kan? Ya, ayah Anwar Mamak Zahra. Mamak, dia Datuk Ibrahim tu dia cakap Tamil kat rumah, Tamil. Tamil siapa cakap Tamil, aneh, itu எப்படி எல்லாமே சௌக்கியமா? Ada saksi, ada bukti. Saya cakap. Jadi kau jangan hina mamak ke apa ke semua. Tak ada masalah. Kau mamak ke, kau Malbari ke, kau Pakistan ke, kau apa ke, kau tetap Melayu. Selagi kau duduk kat negara ni, kau adalah Melayu. Kau angkat martabat Islam, kau berbangsa Melayu, kau pertahankan Melayu, kau adalah Melayu. Kau jangan tengok muka ni handsome, kau kata kau bukan Melayu sebab kau handsome. Jangan cakap itu, tak baik. Menghina tu sebenarnya. Betul tak Rafiq menghina tau. Kau bila kata aku handsome dan kau kata aku bukan Melayu, kau menghina sebenarnya. 3R tu. Ya. Belum cerita mak dia lagi. Oops. Cili ke situ. Ya. Jadi tuan-tuan dan perempuan, jangan jadi jumut nak cerita pasal kita cerita sekarang ni perut macam ni, Walano semua.
Walanon, Walanjing, Walibati apa semua, Walibat. Bila barang mahal, korang pun sama juga beli barang mahal juga. Bila kita susah, korang pun susah juga. Korang kesian kena komen satu komen 30 sen. 30 sen. Salim. Oh Salim. Ya bos. Kan kalau sesiapa yang menjadi penyokong PMX, dia pergi kedai, dia bagi tahu saya sokong PMX, dia akan dapat harga lain. Oh ya. Dia dekat pelantar kot. Mungkinlah. Member card. DP card saya rasa ini card ni pelantar ni. Dia tunjuk kad pelantar je, terus dapat diskaun. Betul lah. Saya ingat macam juga. Sebab tak ada, kalau kenapa korang tak boleh terima hakikat yang kita sekarang ni memang beras tempatan. Rafiq ada je nampak. Bila last Rafiq nampak beras tempatan, Rafiq? Saya tiada dalam grup WhatsApp kabinet. So saya tak tahu. Saya bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, saya baru pergi mana semua tempat. Saya banyak suka pergi ke sana sini. Pasar raya tak ada. Beras tempatan tak ada tuan-tuan. Saya memang tak beli beras tempatan dulu. Sebab beras tempatan dulu memang kita bagi pada orang yang berhak untuk ambil. Saya akan beli beras yang import ke apa ke dululah. Sekarang saya dah tak mampu. Saya kena makan beras tempatan. Tapi beras tempatan ketika aku perlukan beras tempatan, sebab aku dah sampai B40 dah ni, aku pula tak dapat. Bukan aku. Bersama dengan aku, semua rakyat Malaysia tak dapat. Sekarang makan basmati. Kayalah kau. Tak mampu aku. Pilah jualan Rahmah. Berlambak ada bro perpukari. Afendila. Rafiq, tolong jawab sikit Rafiq. Maknanya sekarang kalau nak dapat beras tempatan, kena pergi Pesta Rahmah. Afandali, baik kau bagi tahu terus daftar padu je, baru dapat benda-benda ni semua ni. Aku tak tahu nak cakap apa lah. Korang punya logik lah. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, ya Tuhanku. Kau tahu tak, Malaysia ni negara ni nama dia Malaysia tau. Sebelum ni kita ada 9 Perdana Menteri, di mana 9 Perdana Menteri ni semuanya menyediakan bahan asas walaupun ketika pandemik ni. Regardless lah aku tak minat Muhyiddin tu, tetapi ketika pandemik pun beras tempatan, beras import, segala beras semua macam jenis beras semua ada. Telur masih ada, bawang, segala benda asas, gula semua ada. 9 PM sebelum ni 9 PM walaupun ketika dunia dilanda pandemik, dunia menjadi cripple, dunia tidak bergerak lagi tuan-tuan dan puan-puan. Semua duduk dalam rumah ni. Tetapi bahan makanan asas segala-galanya ada. Hari ni tuan-tuan dan puan-puan, ketika semua dah terbuka, sampai seluar baju semua terbuka pun, kita tak jumpa beras tempatan tuan-tuan dan puan-puan. Cuba kau fikirkanlah walano-walano semua. Beras tempatan tak ada, gula short, telur masih lagi samar-samar nak jumpa. Dan kebanyakan barangan asas pun susah nak jumpa. Dah kalau jumpa pun tuan, harga dia Masya Allah. Macam mana bawang daripada RM4 boleh naik RM11 9 kupang. Ini bawang semua makanan berdalam taruh bawang tau. Kau buka Khairul Amin punya, "Hi guys, hari ni kita nak buat untuk Ramadan, untuk nak sahur." Dia pakai bawang juga. Segala benda semua kita pakai bawang, telur, segala benda. Bawang RM18 dah. Allahu Akbar. Subsidi tepung nak ditarik. Dah ditarik kan? Ni minyak nak ditarik. Apa benda ni weh? Tak, kita kalau tengok sini, tengok sana, kita tak nak marah. Kita faham apa yang berlaku sekarang ni. Kita mengadu nasib sesama rakyat Rafiq. Kita mengadu sesama, aku bersama dengan Rafiq, aku mengadu dengan korang. Kita meluahkan perasaan. Tapi dalam tu pun datang juga, kau pergilah Pesta Rahmah tu. Situ dapat berlambat-lambat ada beras tempatan. Lahanat. Ini kau kena tunggu pesta, kau kena tunggu PRK, nanti PRK Kuala Lumpur baru. Banyaklah beras nanti. Ya Rafiq. Semalam Perdana Menteri menyatakan, semalam rasanya dia keluar statement. Dia kata harga barangan di bazar Ramadan mungkin disebabkan isu harga tapak oleh PBT. So bukan SST tetapi PBT. Kau nak komen apa?
Tapak mahal pasal kata harga barang mahal, bukan SST pasal. Kau tengok Perdana Menteri korang ni. PBT dia salahkan. Dia akan salahkan satu dunia, tapi dia takkan salahkan diri dia. Ini kalau nak beras tempatan, kau kena tunggu ada program rahmah. Kalau kau nak beras tempatan, kau kena tunggu ada orang mati, buat PRK, kau dapat. Kalau tidak, kita merindui beras tempatan. Wow. Atau adakah sebenarnya yang menyaga di Bazar Ramadan tu? Kalau ada siapa yang menyaga di Bazar Ramadan, boleh tolong naik dan explain kat kita. Mungkin korang tak terjejas dengan harga barangan. Boleh? Apa yang guys, tolong share dan tag screen. Saya nak tengok lah, kalau kita share dekat ramai-ramai lagi, pergi dekat kawan-kawan, siapa yang berniaga Bazar Ramadan, tolong naik. Kita nak tahu, saya dengan Rafiq berminat nak tahu ni. Chef Hamad ada, Chef Hamad. Lagi satu Rafiq. Terlanjur. Aku kalau dengan Rafiq mesti suka cakap terlanjur. Syok cakap dengan Rafiq, rindu nak buat podcast Cili Kasih Taruh. Terlanjur ni Rafiq. Saya nak cerita. Bila dia tulis Chef Hamad, saya teringat ada satu brother tu nama dia Azrul. Dia nasi Pakistan nombor 1 Batu Pahat. Dia ni kan dia cukup suka nak buat live. Sambil-sambil dia jual nasi apa semua kan. Yelah, dia dapat sambutan lah bila orang suka, orang ramai pergi beratur sampai 3-4 jam orang beratur nak makan dia punya ni semua. Ocong sudah sampai. Ocong, kau terbang pusing masuk. Welcome back Ocong. Jadi, apa yang berlaku, baru-baru ni semalam tak silap saya, dia telah ditelefon oleh LSDN dan custom dan macam-macam agensi lagi nak siasat dia. So dia bagi tahu, saya tak ada masalah korang nak siasat saya sebab apa? Dia ada accountant. Segala apa dia buat ni apa semua, segala-galanya ada black and white. Dia bayar cukai apa semua. Cuma dia bagi tahu satu je lah dekat agensi-agensi ni. Orang yang pergi report tu, cuba cek balik tengok. Mereka ni macam mana? Tak nak cek ke? Mereka kaya ke tak kaya? Saya suspect lah. Dia ni actually is a rivalry lah. It's between him and the the other chef lah. You know? Aku tak nak sebut nama lah. Maybe Tetapi saya rasa tak kisahlah Chef Hamad nak report ke siapa ke, tu lantak dia lah. Problem dia, kenapa orang Melayu meniaga maju. Saya sendiri seronok tengok tau. Azrul sampai tak cukup tidur. Dia dah bata dia macam panda dah tau. Dah hitam dah. Itu hari dia nak pensan dah tau Rafiq, aku tengok. Aku ikutilah dia. Sebab aku cukup minat cara dia meniaga apa semua. Dia buat dengan bersungguh. Because he's a very layman. Dia orang biasa yang berniaga dan masakan dia sedap. Orang suka babe. Jadi bila orang pergi, tiba-tiba kau pergi kacau dengan agensi-agensi. Saya teringat kisah Pelantar Rakyat dulu Rafiq. Di mana bila kita buat Pelantar Rakyat baru ada 50 orang je meniaga dalam tu. Situ pun LSDN apa semua dah masuk dah. Pergi kacau, pergi cari. Jadi apa nak jadi dengan Malaysia ni Rafiq? Sifat dengki yang teruk. Kerajaan tak nak bagi orang Melayu. Salim, the world is your oyster. Maknanya, siapa-siapa saja bebas untuk berniaga. Dengan menggunakan apa saja skill, mekanism, specialty, kepakaran. So, saya rasa kalau ada competition, itu baguslah untuk rakyat. Bila ada competition, rakyat yang akan untung. So, aku punya perspektif lebih kepada itulah pertama. Keduanya, tak ada siapa-siapa lah yang sepatutnya pada aku boleh menyatakan diri dia king dalam mana-mana perkara, because there's only one king, insyaAllah. Semuanya daripada Allah sebenarnya. Rezeki tu daripada Allah, ujian tu daripada Allah, kegagalan pun daripada Allah, kemenangan pun daripada Allah juga. Assalamualaikum Rizal. Short and sweet please. Waalaikumsalam. Dah, kebetulan Wan Salim cakap pasal Azrul kan. Azrul ni orang Azrul nasi Pakistan tu. Ya. Okay, Azrul ni orang kampung saya ni kat Batu Pahat ni. Nak cerita sikit lah pasal Azrul ni. Azrul ni asalnya dia salesman kereta. Dia jual kereta. Lepas tu dia buat apa testing masak nasi ni dekat surau dekat Bandang Jaya ni, tempat saya kerja ni. Okey, dia buat testing kat surau tiap malam dia bagi orang surau makan.
Dia buat nasi Pakistan lah, nasi biryani India lah, sampai last kali dia sewa kedai yang dekat bus stand tu sampai dia berjaya. Okey, bagi korang yang tak kenal dengan Azrul ni seorang pemurah. Orang tak ada duit jual kereta dia beli. Orang tak ada duit jual handphone, dia beli handphone tu dengan harga yang mahal. Dia nak bantu orang tu. Dia dah banyak bantu orang. Patutlah aku rasa tertarik, suka dengan dia. Okey, teruskan lagi Rizal ya. Memang member saya Mas Salim. Dia member. Memang member lepak kat surau ni banyak bergaul dengan tabligh. Dia banyak geng-geng dia tabligh. Budak-budak kerja dia pun kebanyakan orang tabligh, budak-budak tabligh. Okay? Jadi apa yang pihak sebelah sana buat tu, pergi report pasal dia tu, memang tak patut lah. Okey, dia asal pun orang susah. Dia bukan je terus kaya. Okey, dia pun orang sederhana 40 macam kita juga sebelum ni. Kan, jual kereta, beli kereta. Kan. Tapi bila pihak sebelah sana tu pun bukan orang Malaysia, dia pun datang kahwin dengan orang sini. Betul, brotherku Rizal. Dia adalah pendatang. Kaldai punya bangsa ni busuk hati. Kita sekarang nak minta LSDN apa semua pergi siasat juga. Chef Amar tu siasatlah dia. I'm not condemn anybody here. Kalau nak kalau nak orang cakap nak gimana nak cakap kalau kita nak bertarung ataupun kita nak bertanding, biar secara adil. Daripada segi management, daripada segi kualiti. Okey. Korang nak famous kat TikTok, tak payahlah korang sampai nak melaga-lagakan diri korang. Rezeki masing-masing Allah Ta'ala dah bagi. Okay, jadi kau tak payah nak compare lah. Kau kata kau kerja hotel. Aku pun daripada hotel juga. I have 35 years in experience in hotel. Me too, I'm a chef. Me too. Yeah. But I'm not chef lah. I'm F&B ya. I'm from what we call it hospitality management. Exactly. Kami daripada from F&B, from front desk, from housekeeping. Banyak department. Alright. Jadi dia promote diri dia 40 years experience as chef. My salary 40,000 per year, per month. Kau jangan cerita lah. Aku punya executive chef, gaji dia 150,000 sebulan. Dia tak pernah pun nak buat TikTok nak cerita ke orang. Betul. My executive chef from Singapore, Chef Azmi. Tapi sekarang dia dah balik Singapore. Okay. Dia seorang yang berpengalaman, berkaliber. Orang yang cuma ada CJ LSPM aja. Dia sekolah pun sama form 5. Tapi start kerja, basic dia daripada muda sampai umur 40 something, dia achieve jadi executive chef. Okay, tapi apa yang Chef Amar buat ni is not right lah. Rizal, ekonomi Ajib 80 semenjak Azrul berniaga kat SSCC Mall, Shalam, sales Chef Amar drop. Dia macam ni lah Chef Amar. Rezeki. No. Dia rezeki. Dia rezeki tau. Dia tak kira kau pay sale drop ke. Dia bukan sale. Aku nak bagi tahu sikit lah Rizal Bukan aku perhati benda ni. Aku perhati izinkan aku cakap sikit Aku perhati benda ni. Sekarang aku nak cerita daripada segi servis Dengar Chef Amar, the problem with you is you are very rude to your customer. Dalam hospitality management, dalam customer service ni, tak kisah kita letih penat macam mana pun, kita kena jaga mulut kita because we need the customer. Engkau tak boleh kurang hajar biadab dengan customer. Hey, tak boleh bos. Bila kau buat dan makanan kau tu pun, kalau makanan kau tu betul-betul sedap out of the world, kalau kau maki pun dengan sanggup. Tapi bila kau marah maki-maki, dia orang balik dia makan-makan aneh, tak sama pun, kau pergi tengok. Lepas tu dia orang dapat peluang lain. Lamb shank ni tuan-tuan dan puan-puan, Mama Aneh ada jual, orang Melayu ada jual, semua bangsa kat Malaysia ni, semua jenis biryani ada jual lamb shank. Bukan dia yang buat lamb shank. Bukan dia lah pelopor lamb shank dia. Tidak. Lamb shank ni lama dah ada dah. Cuma masa dia tu viral time tu, orang nak tengok telur merah apa semua. Saya pernah tengok satu influencer. Saya ikuti Chef Amar ni lama dah. Dari PKP dulu. Ada satu influencer tu, nama dia Chedi. Chedi ke Chedi? Cina. Yang alih-alih lembut sikit tu kan. Dia kata bila jadi viral, gaduh-gaduh apa semua, dia pun pergi beli, dia makan. Dia makan live ni, dia makan biasa je. Tak ada apa, rasa biasa je. Dia ambil, dia makan biasa, tak ada apa-apa pun.
Jadi kau kena terima hakikat lah. You are just another chef yang competing with everybody. Jaga mulut kau, jaga customer service kau. Sometimes because mulut kau baik pasal, walaupun makanan kau tak sedap, dia datang balik kat kau. Ini makanan kau biasa-biasa je. Lepas tu mulut kau macam musibat. Orang tak nak datang kat kau lah. Lepas tu aku bagi tahu kau Azrul. Sekarang kita compare dengan Azrul lah. Aku tak kenal Azrul ni. Ni kawan Rizal ni. Saya tengok dia punya TikTok live hari-hari. Hari-hari aku tengok. Aku cakap Pakistan ni tak habis-habis dia ni duduk live. Tapi dia buat apa? Dia bila meniaga, nasi dia laku banyak ni kan. Dia buat apa? Kuah yang ada lebih tu, dia pergi ambil mi, dia buburkan, dia jadikan mi lamb shank. Mi kuah lamb shank. Mi tu kosong tapi kuah lamb shank tu bila campur sedap. Lepas tu dia akan buat teh halia. Lepas tu dia akan buat dum biryani. Dia akan buat macam-macam dia nak bagi free orang yang tunggu tu. Jadi bila orang beratur lama ni datang, datang, dia tunggu, dia kata dia nak beli lamb shank tu yang mahal. Lamb shank tu bukan murah, RM55. Memang mahal. Tapi dia orang sanggup tunggu 4-5 jam sebab makanan dia sedap. Dan dia adalah seorang yang pemurah. Kau nampak muka dia, nampak nuril. Itu pasal aku tak tahu kenapa aku tertarik tengok dia. Sebab rupanya bila Rizal cerita hari ni, baru aku tahu dia ni memang jenis dia, memang ikhlas hati, dia suka bantu orang. Patutlah Rizal. Okey Rizal, teruskan Rizal. Terima kasih. Raya balik sini Lim belum tahu lagi. Tapi aku rasa bulan puasa mungkin aku, maybe next week ke aku turun. Kau ada kat Batu Pahat Kalau Abang Salim turun Batu Pahat, saya boleh bawa jumpa Azrul. Okey, done. One more thing. Competition biarlah bersih. Okey, kalau kita tengok bangsa yang bukan Melayu ni, especially bangsa Cina ni, dia berniaga walaupun dia selling the same product, dia orang boleh berniaga sebelah-sebelah tau. Dia orang tak ada dengki hati. Kalau orang Cina tu, dia berniaga mi goreng, sebelah dia pun mi goreng, dia akan berniaga macam biasa. Dia takkan, apa lalu pasal dia jual mi goreng. Tapi bangsa kita ni, bukan I'm not condemning my race, bukan saya nak condemnkan bangsa saya. Ada satu VTT dekat TikTok, apabila kakak tu jual nasi lemak bungkus, dekat belakang tu restoran nasi lemak. Owner nasi lemak yang restoran tu pergi serang kakak tu. Kenapa kau jual nasi lemak kat depan kedai aku? Padahal kat seberang jalan. Bukan tempat kau pun. Kenapa sifat asal dengki ni kena ada orang Melayu? Tolonglah. Be reasonable, be responsible sebagai orang Islam. Tak payahlah nak sakit hati. Ini Salim jual tisu pun korang dengki macam-macam kata kat dia. Salim jual troli pun macam-macam korang kata kat dia. Dia bukan jual dapat. Apa benda lah dengki korang ni? Aduh. Okey. Saya baru nampak satu komen. Saya punya chef jugalah Rizal. Chef saya nak bagi tahu malam ni tuan-tuan dan puan-puan, besok saya akan buat video satu, saya makan rendang. Dan sekiranya rendang tu best, saya pula akan start jual rendang daging. Rendang daging, cili kasih taruh, terbaik untuk raya terbaik. Nanti nama aku tak dapat lagi, aku tengah cari nama ni. Ni aku chef sudah masuk, chef sudah bagi aku signal, saya akan jual rendang tapi untuk Klang Valley je lah. Sebab aku nak hantar jauh-jauh susah. Jadi untuk Klang Valley ni, saya akan buat rendang daging ni memang terbaik ni. Terbaik ni. Kau boleh makan. Tak bagus, kau bagi tahu aku. Okey. Think when Abang Salim dengan cakap tentang harga barang harga barang semasa. Saya bekerja sebagai tukang masak di sebuah warung lah, selain cakap warung ataupun kafe lah. Keluhan yang daripada bos saya hari-hari, bilalah barang lah turun harga Sebab kedai saya jual harga lama tau, bukan harga. Kita orang tak naikkan harga. Kita orang punya Milo Ais bungkus pun masih RM2.50. Nescafe Ais kita orang bungkus pun masih RM2.50. Sebab kita tak nak, kami sebagai peniaga ni tak nak bebankan orang di sekeliling kami. Boleh makan, sedap, murah. Rezeki Allah Ta'ala yang bagi. Bila kerajaan tak nampak benda-benda ni, apa guna kau jadi kerajaan? Apa guna yang di Pertuan Agong lantik kau jadi Perdana Menteri? Engkau jadi Perdana Menteri untuk bantu rakyat, bukan bebankan rakyat. Yes, I'm with PKR last time. I'm from PKR. Saya salah seorang AMK dalam PKR dulu. Kan? Memang apa yang Anwar cakap tu memang cantik. Setiap kali dia berucap, kita dengar bersemangat. Alamak, gila lah. Ini kalau jadi PM kita boleh senang lah. Harga minyak akan turun. Semua akan turun. Kan? Tapi
sekarang kita sendiri nampak bila dia dah jadi Perdana Menteri, apa dia jadi kat kita? Kita ni dia buat dia buat kita bangkai hidup. Rakyat, mampulah rakyat, peduli apa aku, kan? Menteri-menteri yang dia lantik jadi dalam kabinet tu pun semua sama bangang dengan dia lah, senang cakap lah. Dia orang ni bangang ni kongsi masing-masing. Sampai si Azrul tu berniaga pun kau pergi kacau, pergi report orang Melayu nak berniaga ni baru ni dekat TAR, dekat jalan TAR. Apa hal di KL pergi rush? Orang Melayu nak berniaga ni, nak cari duit, nak raya. Apa kebangsaan di KL ni? Yang pendatang asing tu niaga suka-suka hati, korang tak nak kacau. Ini warga negara Malaysia ni yang berniaga kau kacau ni. Bila Ustaz Sofian buat kerja dia, korang marah dia. Tapi apa Ustaz Sofian tadi dengan Ustaz Zamri Vinod, diorang punya live 13,000 terbaik. Aku dapat masuk. Aku bangga, seronok aku dapat masuk support diorang. Abang Salim, saya tak berpihak mana pihak, sama Singa ke, sama Vinod, sama Zamri Vinod ke, sama Ustaz Sofian ke. Tapi kita bersetuju dengan apa yang dibuat betul. Ya, kalau kita rasa benda tu betul, kita sokong dia. Jangan benda tu dia buat tak betul, kita bagi sokong dia. Contoh macam PMX lah. Pentadbiran. Tapi korang masih ada yang sokong dia ni. Ni walanon ni ada ni. Janganlah jadi manusia bangsat. Maaflah cakap bulan puasa ni. Jadi manusia dia lah mulia. Betul. Ya. Saya pun bukan baik. Ingat Abang Salim. Abang Salim pun no 100% baik. Abang Salim pun ada masa kenangan lampau. Kita masa muda biasalah tu. Yep. Korang duk ungkit pasal Salim masa muda. Salim itu Salim. Aku jahat perempuan semua aku jahat. Tapi arak aku tak pernah minum. Arak aku tak pernah minum. Perempuan apa semua itu memang aku champion semualah. Tapi ni arak aku tak minum. Jadi kalau korang nak tuduh juga, korang nak fitnah juga, tak apa, aku dapat pada free, okey apa? Alright? Saya kat KL 20 tahun. Okey, dia seorang pekerja biasa jadi seorang chef, mempunyai pendapatan yang begitu kukuh. Saya enjoy dekat KL, saya enjoy. Saya tak kahwin, saya bujang. Kan? Seronok, waktu tu seronok. Sebab apa? Waktu tu kerajaan yang mentadbir negara stabil, konsisten. Tak macam sekarang. Rakyat, dalam parlimen cakap, rakyat bersyukur, terima kasih kepada kerajaan Madani. Terima kasih Michael. Mana? Kita pergi tanya kat orang-orang semua cakap susah. Terima kasih apa? Kalau orang ni senang. Ada satu baru Akamjad, niaga roti canai je. Dia punya berbual hebat daripada MP. Saya tak sokong Sanusi yang pentadbiran salah. Habis yang kau pergi duduk Kedah buat apa? Kalau kau tak suka Sanusi, kau pergi kat tempat apa kata Harapan, Penang ke, ni janganlah. Kau jenis manusia tak suka ni, tak faham Abang Salim. Betul lah. Ni ramai yang tanya mana Papa Gomo. Actually Papa Gomo tengah rehat kan. Tak apalah, bagi dah rehat dulu, bagi dia mencari. Halo, Assalamualaikum Abang Salim. Waalaikumsalam. Ya. Okey, Rizal, apa lagi tak ada kalau saya turunkan saya turun Salim. Tiap apa kontak lah kita. Okey. Kalau sampai waktu Pahat. Baik. Thank you brother. Okey. Ya. Halo, Assalamualaikum Abang Salim. Apa khabar? Sihat Okey, alhamdulillah. Okey Abang Salim, berkenaan dengan harga barang ni memang sekarang ni kerajaan ni kita tak tahu nak cakap apalah. Saya buat comparison ada satu barang item, kita ambil bawang lah, bawang merah tu, bawang besar. Saya ni memang bahagian beli barang lah, beli barang untuk saya punya bos lah di Pasar Selayang . So kalau ikut kita compare, saya ada bill lah, bill tu memang bill printed ya. Bawang merah China, dia sekarang bawang merah India dah tak masuk, semua bawang merah Cina saja yang ada. So bawang merah Cina pada 2 hari bulan 3 2024 9.8 kilo berharga RM36. Okey. Pada 23 hari bulan 3, selepas 20 hari lah, saya beli bawang merah tapi berat dia 6.5 kilo berharga RM45.
Oh. Berat makin kurang, harga makin mahal. Benda yang sama kan. Cumanya nak cerita tu baru bawang lah kan. Maksudnya kenaikan dia berapa puluh persen lah daripada harga yang sepatutnya. Padahal dulu bawang kita ni dulu awal-awal pertengahan tahun lepas lah, 10 kilo lebih kurang baru dalam RM18, RM20 kan. Maksudnya peningkatan harga tu dengan ringgit jatuh, dengan dia inflasi kita ni dah macam tak terkawal lah kan dengan harga barang kita ni. So saya nampak keyakinan pelabur dengan FDI kita pun sikit diwar-warkan berbilion-bilion ringgit, tapi yang masuknya berapa persen dia Abang Salim So orang dah tak minat dah nak melabur dekat negara kita ni kan. Dah lah tak minat nak melabur. Lepas tu pelabur asing yang ada modal kat dalam negara ni pun dia bawa tarik keluar kan. Even itu hari dia orang pergi Jerman, pergi mana, PMF pergi Jerman kan. Tak ada function. So cerita dia Abang Salim, kita ada satu kerajaan yang membawa kita ni macam kita ibarat dia macam kapal yang dekat langgar jembatan Baltimore tu. Tunggu masa nak hit, lepas tu kita semua runtuh lah. Kan? Kita semua masuk dalam sungai, dalam laut tu, jahanam. Cumanya sekarang ni kita dah tak ada option lagi sebab yelah kita nak jatuhkan dia macam mana, kena tunggu juga nak tak nak kena PRU 16 lah. Cuma nak tunggu lagi 4 tahun dengan keadaan ekonomi yang makin parah, dengan beras tempatan hilang, dengan keadaan tak terkawal, dengan isu-isu yang 3R sekarang Abang Salim kalau Abang Salim perasan 2018 bila mereka merintah PH 1.0 ni, dia wujud isu-isu sensitif 3R, ICERT, macam-macam kan. Bendera terbalik kan. Jadi bila mereka memerintah kali kedua ni, benda yang sama Abang Salim. Lagi teruk. Isu kalimah Allah dekat Stokin ni, polis tadi dah buat statement kan, yang bahagian jenayah yang chief bahagian jenayah Bukit Aman tu. Dia cakap jangan besarkan isu 3R ni. Dia takut benda ni jadi macam isu Kampung Medan dulu. Dia cakap dengar. Kampung Medan dulu isu dia lain kan, isu tu isu lain lah kan. Dia tak ada kena dengan macam sekarang ni. Dia isu-isu yang orang kata kalau ikut isu sekarang dengan dulu tu dia jauh beza dia tu. Senario dia berbeza, keadaan dia berbeza dan dia punya situasi pun berbeza. Sekarang ni benda ni dia macam satu naratif Abang Salim. Kan? Satu naratif di mana mereka membuat naratif ni mengatakan okey, bila dia wujudkan satu-satu perkara ni untuk diversion, untuk pengalihan mata rakyat supaya tak tumpu dah isu kegagalan PMX ni. Kita sibuk isu Stokin, kita sibuk isu dia supaya rakyat ni bila dia bergaduh sama dia, isu yang lain-lain ni dia dah lost focus. Jadi dia tahu sentimen orang Melayu kita ni, orang Islam di negara kita ni, kau petik je ni benda ni, dia divide and conquer lah, divide and rule, pecah dan perintah. Okey, orang Melayu dah terpesong, okey jom kita buat apa yang kita patut lah kan. Nak jual barang ke, nak jual ni ke, ringgit jatuh ke, orang Melayu dah diversion tu dah berjaya lah. Dan dalam masa yang sama, memecahkan perpaduan ni orang kata memang salah satu penjajah dulu dah lama buat kat kita ni Abang Salim kan. So benda ni dia replicate balik benda yang sama. So saya nampak Abang Salim, saya pun antara penyokong lah kan kepada Abang Salim, Sir Azri, Papa Gomo, Cik Gubat dan lain-lain ni lah kan, yang memperjuangkan isu-isu rakyat walaupun yalah tanpa apa-apa bantuan daripada mana-mana pihak. Tapi saya respect lah Abang Salim dan sahabat-sahabat yang lain terus memperjuangkan isu-isu rakyat, di mana kita ada satu medium di mana walaupun yalah Abang Salim pun mungkin terima ugutan, macam-macam ugutan Abang Salim kan, dengan siasatan poli kena panggil, orang kata balai polis dengan rumah Abang Salim ni rumah kedua lah Abang Salim betul kan. Kejap-kejap kena report. So tak apa Abang Salim, insya-Allah segala benda yang kita buat tu hasil usaha amal baik yang Abang Salim buat tu, moga-moga Allah kurniakan syurga insya-Allah. Moga-moga Allah tahulah niat baik Abang Salim tu membantu rakyat, dan saya pun tak nak cerita panjang. Semoga Abang Salim diberi kesihatan yang baik dan dirahmati Allah insya-Allah. Amin.
Amin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey. Ya, Abun. Yes, Abun. Saya nak... Assalamualaikum, bos. Ya, bos. Saya baru borak tadi dengan Jebat tadi. Isu panas juga pasal yang terbaru ni, yang India tu. Yang Ustaz Sofian dengan Ustaz Zamri tu. Ya. Ni tak sampai setahun diorang perintah isu stalking, isu yang terbaru ni India. Ni akan datang, tak tahu diorang nak create apa lagi. Ni melibatkan perkauman. Kita rakyat Malaysia yang bawah ni, selain pada orang politik, kita boleh duduk satu table makan lagi, Cina, Melayu, India. Diorang ni rosakkan lah. Betul. Rosakkan kita punya akidah. Cakap terang je. Betul. Apa motif diorang Dia macam ni lah bang. Dia cerita dia, saya nampak bila dia dah tahu yang kita nak tunggu 4 tahun lagi, saya rasa itu mustahil nak tunggu 4 tahun lagi. Anwar pun dah tahu dah yang dia punya sokongan tu anytime boleh kena tarik. So apa dia buat adalah dia buat diversion. Dia kalau jadi rusuhan ke apa ke, dia boleh kekal lah. Jadi darurat kan, kekal lah jadi Perdana Menteri. Itu je. Agong boleh terima ke kalau dia darurat? Saya tak tahu bang. Saya tak tahu sekarang ni nak komen apa. Silap komen kan jadi 3R. Saya tak tahu lah. Saya tahu satu je. Kita ni sekarang memang dah keseorangan. Tak ada siapa-siapa dah. Mana-mana NGO yang lain perjuangkan agama Islam ni, tak kira lah baik pembangkang ke kerajaan. Kita nak hidup harmoni. Setakat yang saya tahu, kebanyakan NGO ni dipegang oleh Zahid. Zahid dah beli dia ni, bayar duit skor ni hari, dia semua tutup mulut. NGO yang memperjuangkan Islam, NGO yang mengeletar, NGO yang ada lain-lain apa semua. Sebab Zahid habis. Ini masalahnya bila ambil duit daripada seorang pemimpin politik, sebab tiba masa dia pegang telur kau. Lagi satu, Malaysia ni orientalis barat banyak, memang dari dulu sampai sekarang diorang memang berkenan. Tak tahu apa maksud dia. Ada sebab dia lah. Nak tahu lebih, masuk tim Walabot. Walabot tengah buat live tu. Jom kita pergi ke tim Walabot. Guys, terima kasih banyak brother Abun terima kasih. Apa nama Bilabot Walabot, tim Walabot. Teli tim Walabot. Invite kami kawan nanti, boleh? Tak boleh invite, you kena masuk bang. You masuk Telegram, you cari tim Walabot Telegram. Tapi betul ke Sir Azri tengah live tu? Pulut durian? Tak ada ya? Live tak start pun Tak ada? Tak ada pun lah. Apa benda ni? Korang tadi yang cakap tadi Absal. Tapi tak apalah. Apa pun aku nak end live dah. Kita nak rehat ni. Nanti saat lagi kita boleh join dekat abang. Nanti abang pergi dekat Telegram. Abang type Team Walabot. WALABOT. Nanti abang cari. InsyaAllah. Abang cari situ, abang join sekali. Boleh ya bang? Terima kasih bang. Thank you. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Okay, bye. Baik, Assalamualaikum. Okay guys. Sila kasih. Lela baru bangun. Kau yang tidur? Tak ada pun live kat Walabot Tak ada macam mana ni? Ustaz Azri, mainlah kau live kat sini. Mainlah, aku rindu kat brother aku ni. Ustaz Azri, marilah Ustaz Azri. Kita kasi panas malam lagi pagi. Kau dengan aku 2 orang. Saya pun baru terjaga juga. Terjaga dari lena yang panjang. Ustaz Azri, marilah Ustaz Azri. Ada ke tak ada ni? Cakap betul. Tengok. Saya cek tengok Mana visi?
ada berita Saifuddin tu bagi tahu 65k warga asing Cina minta kewarganegaraan. Ya betul. Abang Salim, saya kena ban kat Walabot, tak tahu kenapa. Anak Yusof, kenapa kau kena ban kat Walabot? FR rindu suara, FR bermain suara. Tak boleh lah kita nak bermain suara. Kita sekarang ni kita... FR mana FR? Jom naik atas kejap FR. Mainlah. Gaduh. Main. Assalamualaikum bro. Salam. Korang sembang kejap. Aku nak pergi ke toilet kejap. Azia. Assalamualaikum. Ada cerita apa yang menarik daripada Zahra Zia pada malam ini? Selalunya menarik je. Koperasi. Koperasi dekat Telegram lah. Sebab banyak benda nak kena discuss ni. Sebab saya dalam keadaan marah juga ni sebab dia melibatkan perkara 16A. Jadi kena discuss dekat Tele lah. Itulah, faham lah. Sebab bahaya sikit dekat luar ni kan. Itulah. Sebab dia melibatkan Bumi Putra Sabah Sarawak. Itulah. Apa ni, kita kena hati-hatilah pasal hal tu kan. Sebab ada cerita juga yang pasal kalau dia nak buat pilihan raya kat Sabah tu pun UMNO dah tak akan pergi solo kan. Itulah juga. Tapi itulah kan kita kena discuss dekat Tele lah. sebab dia punya celebration. Zahra tinggal di Shah Alam, ada try cuba beli nasi Pakistan ke ataupun Chef Amar tu, ada try lah? Oh tak ada. Sebab biasa saya balik tempat tu jauh sikit. Saya selalu balik ikut Kesas. So jadi tak lalulah kawasan-kawasan yang tu. Jadi tak ada. Biasa saya balik terus naik Kesas, saya tak ada terlalu kawasan tu. Mesti jam. Tapi PKNS tu memang jadi ke dia orang roboh kan? Oh, saya lama dah tak lalu dekat section 14 section 2 tu. Lama sangat saya tak lalu situ sebab saya kawasan Alam Impian. Oh, okey, faham. Jadi mungkin saya akan lalu bulan 4 ni saya akan lalu sebab ada case dekat section 6. Mungkin nak tahu jugalah what is the news. Yalah, sebab yang Azrul nasi Pakistan. Hello bos. Korang ni nak sembang apa ni? Jom kita pergi Tele lah. Lagi syok. Okay, kita Tele. Alright. Sebab sini macam kita nak kau pakai kondom, aku pakai kondom, pakai berlapis-lapis, takut leceh, aku tak suka. Dah lah. Alright. Assalamualaikum. Cili kasih taruh chat. Cili kasih taruh chat. Cili kasih taruh chat, geng. Korang yang tak subscribe, Cili kasih taruh chat tu. Cili kasih taruh chat. Ini kita depa sembang like aku, alah, kau pergi mana kerja, balik kerja. Ini semua ayang aku tak boleh tahan lah. Aku tak sabar nak dengar koperasi. Zahra Zia ada koperasi tu. Jadi dia kena maintain lah sikit bro. Ya. So kita dah cakap dah sini. Malam ni memang best. Daripada petang tadi, daripada ni aku dapat sembang dengan Ustaz Sofian semua. Best guys. Aku puas hati malam ni. Telegram Cili kasih taruh chat Cili kasih taruh chat. I'm very happy today. Tadi dapat bersama dengan Syafiq pun tadi was quite interesting. So macam itulah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Guys, let's go to Cili kasih taruh. Okay. Telegram. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.